Okey, tu. Bismillah. Nak on air dah. Okey. Ni karya Rio ni, karya Rio ni. Oh, kuning tu bila aku Okey, Datuk, kita start dah. InsyaAllah. Bismillah, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu lagi kita tuan-tuan dalam episod kali ini dalam ruangan Bicara Maya. Bagi program kita pada kali ini, kita memfokuskan program kali ini pada sempena bulan kemerdekaan. Jadi kita ada satu program hari ini yang kita berikan tajuk Bicara Maya, Wacana Peradaban, Semangat Patriotisme, Pedulikah Anak Muda. Jadi sempena bulan kemerdekaan pada tahun ini, pihak Perbadanan Pustaka Awam ingin menyuburkan kembali semangat patriotisme di kalangan anak-anak muda kita, dan kita ingin mengambil peranan orang-orang lama, tokoh-tokoh kita. Bagaimanakah kita nak lihat di manakah kedudukan anak muda kita hari ini dalam menyanjung dan juga menyambung penerus perjuangan kemerdekaan. Kerana kemerdekaan itu satu benda yang bukannya senang nak diperolehi, ianya satu nikmat, ianya satu anugerah, ianya adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di mana negara kita mencapai kemerdekaan. Dan yang terpenting adalah kita nak menjaga kemerdekaan tersebut agar terus negara kita ini berdaulat dari dalam dan juga luarnya. Jadi pada hari ini kita membawakan bicara kita hari ini supaya kita dapat ingat kembali, supaya kita dapat mengetahui di manakah kedudukan kita hari ini dan apakah lagi yang kita perlu buat ni untuk menyuburkan lagi semangat kemerdekaan. Kerana yang pastinya kemerdekaan ini harus disambung oleh didokong oleh anak-anak muda. Jadi sebab itu hari inilah kita nak tengok sama ada anak muda kita ni peduli ataupun tidak dengan kemerdekaan negara kita. Sebab mereka lah yang akan mewarisi dan mereka jugalah yang akan mewariskan semula kemerdekaan ini kepada generasi yang akan datang. Sebab anak muda pun akan jadi tua dan dia akan serahkan perjuangan kemerdekaan kepada anak-anak mereka yang akan datang. Jadi kita nak supaya kita semua ada satu kesedaran di manakah kita pada hari ini. Masing-masing lagi, terutama kita dalam keadaan pandemik ini tak pernah berlaku dalam dunia. Jadi apakah peranan kita? Jadi
untuk hari ini kita membawakan seorang yang pada saya sangat istimewa. Hari ini kita membawakan seorang tokoh yang pada saya beliau mempunyai banyak pengalaman terutama dalam bidang sastra dan juga bidang penulisan. Walaupun beliau merupakan seorang pentadbir, pernah menjawab jawatan sebagai pegawai tadbir dan pernah menjawab berbagai-bagai jawatan penting di dalam kerajaan. Jadi beliau merupakan yang berbahagia Datuk Aziz Draman. Okay, saya rasa nama ini nama yang cukup besar di negara kita dan orang begitu mengenali beliau. Dan beliau sendiri sememangnya seorang yang punya semangat juang yang tinggi dalam memperjuangkan sastra, dalam memperjuangkan bahasa Melayu. Dan beliau juga pernah menjawab jawatan sebagai ketua pengarah DBP daripada tahun 1994 hingga 2004. Jadi banyaklah pembangunan secara fizikal dan juga rohaninya berlaku di DBP semenjak yang berbahagia Datuk pegang DBP sebagai ketua pengarah. Jadi kita patut bersyukur kerana mendapat hari ini seorang panel yang berjiwa besar, panel yang banyak menyumbang kepada pembangunan bahasa di negara kita. Kerana kedaulatan sebuah bangsa itu adalah diletakkan kepada bahasanya. Kalau bahasa dapat didaulatkan, dapat ditegakkan, seluruh warganya pandai, tahu, menilai tentang erti budi sebuah bangsa dan bahasanya, maka bangsa itu akan pergi jauh, bangsa itu tidak akan ditindas dan bangsa itu akan terus dihormati di seluruh dunia. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput dan mempersilakan yang berbahagia. Sebelum tu saya ingin ingatkan dulu kepada penonton-penonton, saya pun teruja ni kerana menjemput Datuk ini ya ke ruangan kita ini sehingga terlupa nak beritahu kepada semua penonton-penonton kita. Jangan lupa untuk like dulu like Facebook kita dan share sebanyak-banyak mungkin kerana ini ilmu yang sangat berguna. Kita like dan kita share. Semoga share kita itu boleh menyebabkan jadi asbab kepada kita mendapat hidayah daripada Allah SWT. Itu yang paling mahal. Dan kita mendapat pahala dan juga dapat hidayah. Dapat membuka fikiran kita bahawa negara kita ini kita perlu pertahankan hari ini. Jadi share sebanyak-banyak mungkin kepada semua orang, kepada semua rakyat Malaysia. Biar rakyat Malaysia sedar di manakah keberadaan kita dan apakah anak muda kita hari ini peduli ataupun tidak. Jadi jangan lupa like dan share. Dan satu lagi, seperti biasa bicara maya kita juga ada kuis ya. Kuis 3 soalan, di mana hadiahnya adalah wang tunai. Hadiah wang tunai. Sebelum ni dah ada yang menerimanya dalam ruangan rangai sebelum ini. Jadi hari ini pun sama, bersedialah daripada awal hingga akhir kerana saya tak tahu di mana saya akan bagi soalan, sama ada di awal, di tengah ataupun di hujung rancangan kita nanti. Jadi bersedia dengan pen. Kaedahnya siapa yang cepat dan tepat akan dipilih sebagai pemenang. Jadi harap semua bersedia. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Aziz Draman untuk meneruskan ataupun untuk membawakan wadah kita pada hari ini, bicara maya wacana peradaban, semangat patriotisme, pedulikah anak muda. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saudara moderator, rakan-rakan yang mengikuti FB PPAK, Perbadanan Perusahaan Awam Kelantan, saudara pengarah PPAK, Cik Muhammad Samsul Baharin Issa, saudara Muhammad Azam Johari, pengarah DBP Wilayah Timur, saudara Muhammad Ikram Fadli Hussein, Timbalan pengarah DBP Wilayah Timur, serta hadirin hadirat dalam bicara maya pada kali ini. Judulnya ialah semangat patriotisme, pedulikah anak muda. Satu tajuk yang menarik dalam situasi kita menyambut bulan kemerdekaan yang ke-64 tahun ini, insya-Allah. Jadi soalnya sekarang ialah, sebagaimana disebut oleh Saudara Azizi tadi,
apakah perjuangan itu ada kesinambungan? Perjuangan bagi kita mempertahankan kemerdekaan. Adakah ini dapat dibuat tanpa semangat patriotisme yang tinggi di kalangan rakyat, khususnya di kalangan generasi muda? Siapakah sebenarnya generasi muda? Adakah mereka yang berumur 15 hingga 25, 25 hingga 35? Waktu saya di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dahulu, kalau tak silap saya dalam dasar belia negara ada disebut tafsiran belia, definisinya bahawa dari umur 16 hingga 40 tahun. Jadi kalau kita mengambil lingkungan bawah pada 15, mungkin anak-anak muda ini belum pecah akal pada peringkat awal. Tapi mungkin juga boleh kita mengambil 15 hingga 25, 25 hingga tiap-tiap 20 tahun hingga 40, ada 45 hingga 55, 55, 75. Maksudnya kalau kita ambil 15, 35, 55, 75 dengan umurnya sekarang. Jadi saudara sendiri boleh letakkan di mana anda berada, asas kefikiran, pemikiran dan pendidikan yang anda lalui. Kemerdekaan bagi sesebuah negara bukan senang diperoleh, kata saudara Aziz tadi. Benar. Ya. Setengah negara dengan air mata dan keringat. Kita pun begitu. Kalau kita lihat perjuangan nasionalisme, kebangsaan, perjuangan untuk menuntut kemerdekaan, anti penjajahan. Sebut saja nama kita kenal. Kelantan dengan Tok Janggut, Tok Bahman, Tok Gajah, Maharaja Reda, misalnya, Rosli Dobi di Sarawak. Ataupun beberapa tokoh yang lain. Kita lihat. Jadi kalau Indonesia pun begitu. Dengan buruh runcing mereka, ulama'-ulama' juga terlibat. Ulama'-ulama' kita juga terlibat dalam menuntut kemerdekaan tujuan kita, memerintah sendiri. Bila kita merdeka, kita boleh merancang negara kita, boleh mentadbir, mengurus negara kita untuk apa yang mahu kita lakukan. Saya perhati agak duka cita apabila setiap kali kita menyambut hari kebangsaan. Cuba anda fikir, saya tidak rujuk ini hanya kepada orang Melayu saja. Ya, ya. Dulu ada pembarisan di Dataran Merdeka. Dulu. Sekarang mungkin kena COVID-19, mungkin dengan ucapan-ucapan dengan sedikit lambang-lambang sambutan saja dibuat. Tapi dulu kalau di Dataran Merdeka, berapa ramai anak-anak muda, khususnya orang yang bukan Melayu, terlibat? Tidak ada. Kecuali anak-anak sekolah dalam perbarisan itu. Yang lain itu sebagai menonton di luar tu majoritinya orang Melayu. Ya. Kalau kita lihat. Kalau di luar bandar memanglah orang Melayu. Kalau di Sabah, di Sarawak, di kawasan-kawasan pedalaman memang bumi putera. Tapi kalau di Kuala Lumpur, di Ipoh, di Seremban, di Pulau Pinang, berapa keratkah anak-anak muda yang bukan Melayu mengambil bahagian atau berada di tepi pinggir padang atau tempat sambutan untuk sama-sama merasakan bagaimana rukun negara dilafazkan. Lagu negaraku dan bendera negara dinaikkan. Ini semuanya menunjukkan sikap, tabiat ataupun sifat kita sebagai warga bangsa Malaysia itu. Saudara-saudara sekalian, apabila kita mengatakan kemerdekaan, maknanya suatu kebebasan kita daripada cekapan penjajah. Selepas Perang Dunia Kedua, kita tahu bagaimana Jepun memerintah tanah air. Sebelum itu kita dijajah lebih 500 tahun pun. Mula dengan Portugis, diikuti oleh Belanda, diikuti oleh Inggeris. Begitu juga di Indonesia. Saya juga mengajukan rakan-rakan yang ada dalam FB ini. Saya fahamkan ada rakan-rakan dari Brunei, ada rakan Singapura, dan beberapa orang daripada Sumatera, juga daripada Indonesia. Saya bila bercakap ini, walaupun saya fokus kepada Malaysia, kita berkongsi pengalaman, kita berkongsi wahana ataupun pemikiran sama. Di mana-mana pun generasi muda sekarang menghadapi isu permasalahan dan juga saya tadi hampir sama. Malaysia 60% hingga 70% sudah daripada generasi muda. Tidak kurang juga Indonesia ada 260 juta penduduk. Ataupun generasi muda di selatan Thailand yang keturunannya Melayu. Jadi mereka ini harus faham bahawa kemerdekaan itu ada sesuatu yang sangat mahal harganya. Tidak boleh dibayar dengan begitu saja. Saudara sekalian, bila kita menyebut kemajuan negara, maknanya kita bukan hanya melihat kemajuan di segi ekonomi saja. Betul negara kita maju, tapi lihat sekarang. Bila berlaku dah COVID, kesihatan menjadi yang utama, bukan lagi ekonomi. Bukan juga apa ini kita lihat
Perkara-perkara lain dia sudah begitu merosot. Ekonomi merosot. Cekcok politik yang terjadi. Kesihatan. Jadi sekarang begitu. Dunia ini kan berubah bertukar atas kehendak Allah SWT. Saya nak membagikan definisi sikit yang saya tulis malam tadi tentang kenegaraan dan patriotisme ini. Saya nak baca. Yani. Dalam konteks kenegaraan, nationhood, patriotisme itu berkaitan dengan jiwa rohani, yakni perasaan sayang dan cinta ke negara. Semangat mempertahankan kemerdekaan negara daripada sebarang bentuk ancaman musuh yang berniat memusnahkan kedaulatannya. Musuh tu mungkin dari dalam, mungkin juga daripada luar. Kita tidak tahu, tetapi kita boleh pasti. Seorang patriotik, orang yang berjiwa patriotik, semua kita panggil dia ni patriotik, adalah orang yang mencintai dan rela mempertahankan kedaulatan negaranya. Tegak sebagai pembela negara. Maknanya, seorang warga negara kena memahami bahawa Malaysia itu, kalau kita rujuk pada Malaysia, atau Indonesia itu, atau Brunei itu, ya, adalah tanah airnya. Dan di bumi Malaysia inilah, mana-mana pun, kata orang-orang tua, leluhur bangsa kita, kaki kita di mana berpijak? Di mana kaki kita berpijak? Di mana bumi? Maknanya penting untuk bangsa Malaysia, walaupun mereka keturunan apa pun, apalagi pribumi orang Melayu, katalah asal daripada negara China pada India yang jadi bukan saja pemastautin lagi, mereka sudah menjadi warga dan rakyat Malaysia. Jadi mereka kena ingat bahawa mereka ada di sini. Makan minum di sini, hidup di sini. Di tanah ini, pertiwi sekarang untuk mereka pun, mereka berpijak. Di sini juga mereka junjung langit yang sama. Maknanya kesetiaan, jiwa kenegaraan haruslah berada di sini. Jadi patriotisme itu harus kita pahami. Dia bukan saja milik orang Melayu atau Bumi Putra, menyeluruh. Jadi anak-anak muda ni anak muda yang menyeluruh, merentas kaum dan etnik. Kadang-kadang timbul juga sekarang banyak sebutan-sebutan dalam media massa. Kita masih sebut kita negara pelbagai bangsa. Salah dari segi sains politik. Kita negara satu bangsa, bangsa Malaysia. Nation kita adalah Malaysia. Saya harap pihak media cuba betulkan balik. Kita negara satu bangsa tapi pelbagai kaum dan keturunan ataupun etnik. Kita tak boleh mengatakan kita adalah satu masyarakat berbagai bangsa. Kita banyak masyarakat. Cina, India, Iban, Murud, Kadazan. Masyarakat kita banyak. Kaum kita banyak. Keturunan kita banyak. Tapi kita hak milik kepada warga satu bangsa Malaysia. Kita punya nationality. Nation kita Malaysia. Itu kena betulkan konsep tu. Dari segi politik dan juga dari segi konsep budaya. Jadi, bila saya katakan begitu, benar, kadang-kadang kalau kita lihat, banyak orang mengatakan, ramai orang mengatakan, kenapa hanya di jiwa orang Melayu Putra saja? Bila ada perarakan kebangsaan naik jalur gemilang, kempen merdeka dan sebagainya, tidak melibatkan menyeluruh kaum-kaum yang lain. Ada orang mengatakan kerana mereka tidak mementing begitu. Ya jiwa rohani tadi. Mereka mementingkan fizikal, kemajuan ekonomi, kesejahteraan, golongan dan sebagainya. Jika benar, mana harus dibetulkan. Jika tidak benar, mana marilah sama kita mempertahankan sebuah kemerdekaan kita. Jadi bila kita kata semangat patriotisme, mana kita ada semangat kebangsaan. Patriotisme ni, nation itu bukannya race. Kerana kalau itu asabian. Kebangsaan itu perkauman. Kita tidak merujuk kepada kebangsaan dalam arti kata race. Itu ras. Kebangsaan dalam konteks itu berbeza. Kalau ras, race, menjadi racialism. Itu kaum, menjadi berkauman. Kebangsaan ini adalah kecintaan kepada negara. Sebab itu lama-lama kebangsaan, anak muda kena faham. Negara kebangsaan. Kita ni ada bendera kebangsaan, jalur gemilang. Ada bunga kebangsaan. Ada lagu kebangsaan. Itu konteks itu. Kebangsaan itu. Jangan kita fikir itu berkauman. Tidak. Itu hak semua orang. Naik saja jalur gemilang, disebut nyanyi lagu negara itu, kena nyanyi. Tapi kadang-kadang, sewaktu sekolah kita menyanyi. Dalam acara-acara tertentu, bila lagu negara itu dipesan minta dinyanyikan bersama, itu tidak nyanyi. Mungkin kita lupa serikatan atau mungkin tidak lupa. Tabiat kita sengaja
menyengajakan diri untuk tidak menghormati lambang-lambang kebangsaan kita. Jadi kita lihat di kalangan generasi muda, kenapa bendera kita dibakar? Masih ada gambar-gambar saya tengok malam tadi. Bendera negara nak sambut kemerdekaan dibakar, bukan oleh orang Melayu. Kenapa? Adakah mereka tidak sayang? Di sini mereka membuat kekayaan. Di sini mereka mendapat hasil yang lumayan dengan sejahtera kehidupannya, dengan kediaman yang baik, dengan kenderaan yang baik berbanding dengan orang di luar banyak, orang di kampung. Jadi saya katakan tadi, bumi dipijak, langit kita junjung. Jadi jangan kita hanya pijak di bumi dan langit kita masih di luar sana, tidak di dalam tanah air kita. Jadi cuba kita bezakan. Nationalism ataupun nationhood, kebangsaan, kenegaraan kita itu. Bezakan dengan racialism, dengan race, perkauman itu. Perkauman cukup kuat sekarang kita lihat di Malaysia. Ataupun al-kaumiyah, kan? Al-kaum, kaum. Itu tidak perlu bagi kita dalam keadaan kita untuk membina sebuah negara, kalau kita lihat. Jadi cinta kawasan itu juga ialah untuk start daripada segi agama. Bagi orang Melayu Islam atau bagi orang Islam. Hubul watan minal iman. Cinta pada watan, kasih pada watan, semangat pada semua kita. Kepada kekuatan itu adalah bagian daripada iman kita. Jadi, seperti orang Melayu saya. Jadi setiap tahun ini kita sebut 24 tahun Malaysia Merdeka berasaskan 31 Ogos 1957. Ataupun pembentukan Malaysia 16 September 1963. Jadi ingat ni dua tarikh kenegaraan kita yang sangat penting, terutama di kalangan anak muda. Guru-guru di sekolah dah boleh smart tarikh-tarikh sejarah ni. Tak setia mereka dah belum masuk di sekolah mereka dah belajar dan mereka kena tahu kenegaraan mereka. Kekeliruan timbul hari ini kerana kita tidak menghayati sejarah. Mungkin sejarah sudah tidak dianggap penting belajar sejarah orientasi kurikulum. Bagi bagi mereka kita kenapa terutamanya pancang kenegaraan, wasiat dari raja yang sudah diabadikan dalam perbagan tentang institusi yang betul agung, raja-raja Melayu, kedudukan Islam, kedudukan bahasa, hak istimewa Melayu dan putera, kebebasan asasi, misalnya. Jadi ini sudah kita kata melunturkan semangat kenegaraan kita. Mungkin kemudian pendidikan kita melihat semula. Antara subjek yang paling penting harus meletak kurikulum ialah sejarah tanah air kita. Dan sejarah tidak boleh tulis dengan pemalsuan. Sejarah itu benar dan tidak boleh kita kerana tujuan politik maka sejarah negara dipindah dengan sewena-wena. Ini menjadi bahaya kepada survival bangsa Malaysia yang akan datang. Jadi saya melihat antara salah satu faktornya ialah konsep kenegaraan kita ni tidak dihati dengan benar-benar. Ini masalah kita. Di kalangan kumpulan tertentu. Bila kita ada kemerdekaan, mereka nak menyamakan freedom ataupun human rights, hak asasi manusia atau kebebasan untuk segala-gala. Kita negara yang merdeka bebas. Tapi kita sebagai rakyat juga bebas. Tapi apakah kita bebas untuk menghina negara kita sendiri? Apakah kita bebas untuk pengaruh asing? Saya kita lihat menimbulkan api kebencian pada tanah air kita kepada pimpinan. Berlaku kerusahan-kerusahan yang merosakkan harta benda, harta negara, harta awam dan sebagainya. Jadi minda bebas golongan generasi muda, ingat, jangan sekali-kali menyamai barat. Ada yang barat yang baik kita boleh ambil. Bebas cara barat. Kalau kita lihat sampai demonstrasi sekarang ini kerana vaksinasi. Mereka tidak nak vaksinasi. Mereka anti vaksinasi. Sehingga akan bahaya. Malahan di Johor, saya dua bawah ni, saya dengar ada berita tu Kemakatan Johor minta nak menemui 700 lebih guru yang menolak vaksinasi. Walhal untuk jaga semua keselamatan. Walaupun nak kena ada juga. Walaupun kita ada vaksinasi. Tapi tidak ada tuntutan begitu. Dalam keperluan semasa, adalah kita semua mematuhinya. Kita tak boleh mengambil misalnya kebebasan dari barat sekarang ni. Sudah ada di Malaysia, LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Kemudian faham pluralism kita merentasi daripada konsep yang sebenar untuk melihat dari segi kesatuan bangsa. Liberalisme, liberalisasi dalam konteks sekarang ini.
Dia tidak boleh kita menyamakan semua perkara dalam konteks yang sama. Hak rakyat misalnya, jangan kita samakan hak negara. Kalau kita kata bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, itu hak negara. Bahasa lain boleh kita guna? Boleh. Bahasa Mandarin boleh, bahasa Tamil boleh, Urdu boleh, Malayalam boleh, Telugu boleh. Bahasa daerah boleh, bahasa-bahasa Lorat, Kelantan, Kedah, Johor, Melaka, Negeri Sembilan boleh, Perak boleh. Tapi itu bukan bahasa hak negara, bukan hak negara. Bahasa Iban, Buruk, Kadazan boleh. Jadi kita meletakkan di mana hak negara, di mana hak rakyat, hak kita. Misalnya dari segi politik sikit saya nak sebut baru-baru ini. Apabila pemerintahan 22 bulan pertukaran tampuk pemerintahan, nak diangkatkan bahasa Mandarin sama dengan kedudukan sehingga akan menjadi bahasa untuk surat-surat rasmi, bahasa di papan tanda. Kenapa? Kerana jiwa perkaumannya lebih, bukan jiwa kebangsaannya lebih. Sehingga Kesultanan harus menitah di Selangor untuk menukar papan tanda di Shah Alam. Pada saya ini semua jalan-jalan yang tidak betul, yang tidak menghormati, tidak menjunjung keluhuran negara di mana hak rakyat. Ada perbezaannya. Kita ada kebebasan untuk itu. Tetapi jangan pula kebebasan hak kaum-kaum kita nak jadikan sama dengan hak negara. Kalau gitu, malang. Kalau kita faham, kita akan bahagia, kita akan sejahtera. InsyaAllah. Kerana politik boleh menentukan semua perkara. Walaupun politik tidak tahu semua perkara. Ini masalah kita. Jadi maknanya sekarang, di kalangan generasi muda, dalam peringkat awal, saya mengatakan, memasuki abad 21 ini, jangan kita terlalu terpengaruh dengan fikiran algojo politik yang tidak dapat mawar nafsu dan emosi mereka yang membuat-buat mahu kekuasaan misalnya. Jadi kita kena lihat ini. Jadi yang terpenting sebenarnya ialah transformasi akal budi atau minda kita sebagai generasi muda. Saya nak mengambil generasi muda ni khususnya orang umur 20 baru keluar universiti ke apa, sehingga 40. Di kalangan yang sudah matang untuk berfikir. 20 hingga 40. Kemudian peringkat yang kedua nanti tentulah kita lebih patah dengan 40 hingga 60. 60 hingga 80. Usia sekarang di Malaysia, average sudah 70-an. Belum lagi pergi misalnya. Jadi kita kena letak diri kita dalam konteks yang jelas di mana ada tuju negara kita. Satu lagi faktor selain pada salah faham konsep kenegaraan itu ialah saya nak sebut ialah kita selalu kena ingat supaya kita tidak dijajah balik. Sama ada fizikal ataupun rohania. Sama ada spiritual ataupun jasmani. Sedang berlaku dengan apa? Cultural imperialisme ini. Ini penjajahan budaya. Kerana wahana ICT. Information, Communication, Technology. Teknologi maklumat dan sebagainya masuk. Dan kita gagal memilih. Kita gagal menyaring yang terbaik. Walhal daripada dulu pun Malaysia ni dalam tradisi tamadun Melayu, mereka memilih, menyaring yang terbaik untuk mereka. Dari segi ilmu misalnya. Ya, kitab ditulis, ambil ilmu sains tak ambil. Termasuk pengaruh-pengaruh ICT sekarang pelbagai media, pelbagai wahana. Tak ada. Ini jadi masalah. Jadi mereka yang mencipta bahan-bahan termasuklah hiburan. Misalnya kartun-kartun. Saya lihat sudah bagus dalam TV kita itu. Tapi tidak yang bawa pada permissiveness. Yang membebaskan apa saja sebenarnya berlaku di barat. Di barat dia nak tengok apa pun boleh. Sebab itu negara kita yang pegang pada Islam sebagai agama negara, dia selalunya harus menjadi panduan. Dan ini untuk kebaikan semua orang. Kerana nilai-nilai universal itu ada dalam Islam. Bahkan ada juga dalam agama lain yang berbeza sekali lah. Konsep tauhid dengan akidah. Kalau kita lihat. Untuk membina akhlak yang baik dari segi Islam boleh juga dikongsi oleh yang lain. Macam cinta pada negara tadi, sayang pada negara, berbaik sangka, hormat jiran. Ini nilai-nilai murni disebut sebagai mahmudah itu bertentang dengan nilai keji yang mazmumah itu. Jadi anak-anak muda harus memahami, guru pendidik harus memberikan perbezaan-perbezaan ini kalau kita melihat. Jadi patriotisme itu ada hubungan dengan kesatuan, dengan perpaduan bangsa dan negara. Jadi kalau kita tak ada jiwa patriotisme, sayang kepada negara, bagaimanakah perpaduan boleh terjadi? Boleh berlaku. Kita inginkan perpaduan. Kerana bila perpaduan itu runtuh, alamat negara akan retak. Bila negara akan retak, dia akan pecah. Bila dia akan pecah, hancurlah kita. Musuh-musuh akan mengambil peluang ini. Jadi kita kena, anak-anak muda, kena ingat tu.
Jadi kita kena lihat, jiwa patriotisme itu mesti ada dalam semua bidang. Ada, sedikit banyak kita kena bawa. Dalam pendidikan misalnya, kena ada. Di dalam kita kata pengungkapan bahasa kita, sudah ada pun dalam persuratan kita. Saudara-saudari boleh mengambil contoh. Apa yang berlaku di Indonesia, di Thailand, di beberapa negara Asia Tenggara yang lain. Atau di Jepun, Korea, China, di Jerman, di Itali. Bagaimana nasionalisme mereka itu begitu kuat. Mereka sayang bahasa mereka. Mereka guna bahasa mereka dengan baik. Tidak bercampur aduk. Maksud saya ini dalam urusan rasmi. Kita persepsi itu seperti luntur. Seperti akan runtuh. Dalam acara rasmi yang mengatakan bahasa Melayu sebagai bahasa kemasan bahasa Arabi, kita pinggirkan. Ini satu masalah besar. Jiwa patriotisme. Presiden Indonesia bila pergi ke UN pun menggunakan bahasa Indonesia. Sebab terjemahan akan dibuat berbagai bahasa utama yang lain. Rusia, bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa Inggeris misalnya. Tak ada salahnya. Malah kalau saya berapa pergi kena China ikut menteri, pernah ikut menteri pergi. Bila kita pergi, kalau kita menggunakan bahasa, memang mereka menggunakan bahasa Mandarin, pemimpin mereka. Tak ada terjemahan. Kita pula terjemahkan Inggeris. Sebab kita nak cakap bahasa Inggeris, kita tak nak cakap bahasa Melayu. Mereka lebih hormat kita gunakan bahasa kemasaan kita. Jadi kalau kita menggunakan bahasa kita, pun ada terjemah. Di China ada 30 lebih bahasa dipelajari di universiti, foreign studies mereka. Senang mereka dapat penterjemah. Ataupun negara-negara yang lain. Jadi ada contoh teladan untuk kita menunjukkan jati diri bangsa kita. Bangsa Malaysia, maksud saya. Begitu. Ya. InsyaAllah. Kalau kita faham itu, maka kita akan lebih melihat bagaimana kita meletakkan kepribadian bangsa kita itu. Kemudian satu lagi kita nak lihat patriotisme dalam keilmuan. Saya dah sebut awal-awal tadi, kitab-kitab ditulis. Jadi apabila begitu keadaannya, kepustakaan ilmu. Pustaka ilmu kita mesti banyak dalam bahasa Melayu. Kita ada ribu sarjana di universiti-universiti pusat pengajian tinggi. Saya tahu bahawa universiti sekarang mementingkan bahasa Inggeris lagi penulisan jurnal untuk naik pangkat dan sebagainya. Apa salahnya kalau untuk naik pangkat seorang profesor, seorang doktor yang pegang PhD, sekurang-kurangnya menulis satu buku dalam bahasa Melayu. Walaupun tebalnya 200 muka surat. Menulis dalam jurnal-jurnal bahasa Melayu dan menerbitkan jurnal-jurnal dalam bahasa Melayu. Kalau kita ada jiwa mau mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Bahasa rantau memang sudah bahasa rantau. Bahasa Melayu sudah bahasa antarabangsa pun. Kalau banding dengan bahasa-bahasa lain masih merupakan bahasa bangsa mereka atau kaum mereka. Seperti bahasa Cina, bahasa Jepun, Korea. Tapi mereka maju nak menggunakan bahasa mereka itu. Walaupun bukan berbentuk bahasa antarabangsa. Kita bahasa antarabangsa. Bukan saja Singapura menggunakan bahasa Melayu yang baik. Kalau kita lihat di Brunei, di Indonesia, di Selatan. Jadi bahasa satunya bahasa baku, satu bahasa yang daerah atau bahasa daerah. Jadi yang bahasa baku tu kita nak berikan satu promosi supaya akhir juga boleh menjadi bahasa komunikasi serantau dan juga di wilayah kita di Asia Pasifik dan sebagainya. Jiwa kena ada, perancangan kena ada, institusi yang berkenaan termasuk universiti-universiti kena buat program-program yang begini. Jadi kita jangan melihat, sedangkan kita bukan bahasa Inggeris saja yang kita perlu, bahasa Arab. Kerana kita akan berhubung dengan Arab terutama dari segi tradisi ilmu tadi. Kemudian negara bahasa Perancis, kita nak berdagang dengan negara Afrika yang pernah dijajah oleh Perancis, bahasa Inggeris. Bahasa Spanyol di Latin Amerika. Misal pergi Argentina, bahasa Spanyol. Pergi Peru, bahasa Spanyol. Pergi ke Brazil, bahasa Portugis. Pergi ke atas itu ialah bahasa Perancis. Di di Quebec misalnya. Kalau Vancouver dah bahasa Inggeris. Di Amerika sendiri bahasa Inggeris. Jadi kita jangan letakkan kita dalam kotak sendiri. Bukan orang menghalang kita belajar bahasa apa yang kita perlu pun. Tapi kita kena kuat bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu harus menjadi bahasa wahana ilmu. Maknanya buku-buku baru nak ditulis bahasa Melayu oleh sarjana tadi. Jadi sudah menulis buku yang di kalangan muda sekarang ni. Umur sebelum 40 ramai dah ada PhD, ada ramai profesor. Saya nak menyeru mereka ini supaya dengan jiwa patriotisme menulis bagi dia bahasa terbit. Bahasa dan pustaka terbit. Kemudian mereka menulis yang asli. Satu dia ada teks terjemahan kurang-kurangnya. Kemudian puluhan artikel dan jurnal. Kerana kita orang ilmuwan. Bukannya pentadbir biasa seperti kami dalam pegawai tadbir dan diplomatik dulu. Jadi ilmu mesti dikembangkan. Mesti ada penyelidikan, pembangunan. Itu penting ada di universiti. Dan universiti harus menjadi tempat rujukan.
anak-anak muda yang menjadi profesor tenaga pengajar universiti. Betul, kita ada PhD, mungkin bidang kita adalah satu bidang yang kita kaji tu. Kalau kita kaji pokok kelapa, kita tak kaji pasal rambutan, pasal durian. Jadi kena ambil lagi ilmu-ilmu bantu sekeliling. Terutamanya haiwan tamadun silap, zaman Andalusia, zaman Melaka, zaman Sriwijaya, zaman Majapahit untuk alam Melayu. Melayu Indonesia yang lebih besar itu, di mana? Di mana? Melayu Polinesia, Melayu Indonesia itu. Saya agak Afrika Selatan. Barulah kita membuka diri kita kepada ilmu yang lebih besar. Sarjana dalam bidang oceania, dalam bidang kelautan, dalam bidang samudera. Betapa banyaknya ilmu kalau kita korek daripada laut kita. Berbagai tumbuhan laut, berbagai batu dalam laut. Kita lihat, berbagai ikan dalam laut. Apalagi flora dan fauna di alam Melayu, di dunia Melayu ini. Di Kepulauan Melayu ini masuk Indonesia, Brunei, Filipina, apa semua itu. Kemboja. Zaman Campah dulu sampai sekarang. Satunya sejarah. Dia tu isi kandungan yang masih kekal hari ini. Jadi ilmu kita tak akan banyak. UKM pernah dulu buat research, ada banyak istilah menggunakan bahasa Melayu disebarkan. Orang akan belajar. Orang akan belajar. Berdasarkan ilmu kita. Ilmu pribumi. Kepribumian. Ataupun indigenous. Itu maksudnya patriotisme dalam bidang ilmu dan keilmuan yang harus kita sebarkan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya nak tanya kita di sini. Isunya banyak sangat. Apakah pedulikah anak muda kita, generasi muda kita? Ada banyak isu yang dapat saya, beberapa isu yang saya tulis di sini. Ada beberapa di sini. Jadi kalau kita tidak jaga ini, saya nak sebut juga di sini, akhirnya kita jatuh, kita runtuh. Orientalis mengatakan ada 3 perkara kalau kita nak jatuhkan suatu peradaban bangsa atau nak menghilangkan bangsa itu. Mudah dia kata. Pertama dia kata begini, catatan saya, ada 3 perkara, 3 cara dia kata. Runtuhkan institusi kekeluargaan. Tengok, mula dah pecah. Sedangkan keluarga itu penting. Dalam Islam pun penting. Hormat ibu bapa penting. Dalam tradisi Cina juga penting. Dalam ajaran Konfusius juga penting. Walaupun Konfusius itu tidak penting zaman komunisme di China kerana revolusi kebudayaan. Red Revolution dulu tahun 20-an oleh Mao Zedong. Tapi masih ada. Walaupun mereka, kerana komunisme itu anti-feudalism. Anti pemerintahan beraja. Sedangkan Konfusius ialah seorang tokoh ahli falsafah yang mendukung sistem beraja. Tsar negara China. Itulah. Tahun 20 mati semua. Tapi pentingnya ilmu-ilmu itu. Kita kena harus banyak. Socrates, Plotinus, Plato apa semua. Banyak. Dalam tradisi Islam lagi banyak. Dengan hadis-hadis pun tak terbaca oleh kita. Beribu-ribu hadis. Dalam tradisi Melayu pun. Kita sekarang disukar dalam mendapat satu anak sekolah boleh hafal 20 pantun. Hafal 20 peribahasa. Atau 10 gerindam. Ataupun 5 syair. Ataupun 5 seloka. Yang Pak Kaduk apa semua. Ataupun cerita jenaka Pak cerita jenaka Melayu. Musa Berjangguk ke, Siluncai ke, Pak Pandey ke. Semua tu iktibar daripada tamadun kita ataupun tamadun asing yang sudah juga setengah tu masuk dalam tamadun kita. Nanti kita kata hikayat 1001 malam. Abu Nawas, Sultan Abdul Rashid, Raja Abdul Rashid misalnya kita lihat. Khalifah Abdul Rashid misalnya kita lihat. Jadi ini ada dalam pustaka. Sebab itu perpustakaan sangatlah penting. Termasuk PPAK, Perpustakaan Negeri Kelantan. Ya, tapi betul. Orang tak guna. Saya tahu pergi sana ramai sangat jalan anak sekolah. Ya. Kalau orang dewasa tidak ada. Tidak ada ambil kesempatan. Ya. Saya pernah melawat Peking University di China. Saya masuk perpustakaan cukup besar. Penuh pelajar dia. Umur 20-an, 18 belajar. Menelaah di situ. Sebab tu orang yang ada sayang pada ilmu, jiwanya ilmu, patriotisme kepada keilmuan. Perpustakaan ni adalah satu daripada sumber rujukan penting dalam dunia. Ya, Saya betul. pernah pergi kat mereka di bawah IVP program, International Business Program, ditaja oleh State Department waktu itu saya pengarah kebudayaan. Tahun 84. Umur saya baru 36. Waktu itu. Dah berapa tahun jadi pengarah waktu itu. Pergi. Saya tengok di Library of Congress. Besar sekali. Isinya kandungan. Saya pergi ke Smithsonian Institute di Washington. Besar sekali. Saya pernah pergi ke Iskandaria. Begitu hebat perpustakaan di Iskandaria. Bukan perpustakaan negara, perpustakaan Iskandaria. Dengan dinding cermin dengan beberapa tingkat. Duduk di atas tu saya boleh tengok orang baca buku di bawah. Jadi
mencari ilmu. Sudah diajar di universiti, sudah dididik. Bukan hanya kita hafal pelajaran, subjek kerana lulus untuk dapat ke, untuk mendapat sains ke. Tidak. Mana ilmu tu mesti ada di lingkungan kita. Berapa ribu kita lulus universiti. Tapi dalam bahasa terbit buku 5,000 pun tak habis 5 tahun. Kalau kita lihat. Apakah hakikatnya? Apakah gambar ini? Adakah kita tidak ikra'? Apalagi untuk ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq? Kita tanya diri kita. Tidak membaca ke kita? Generasi muda. Saya ni naik semangat. Cakap hal-hal begini. Okey. Cuba kita tengok prihatin ke tidak, peduli ke tidak ada Buddha tentang beberapa perkara. Pertama saya nak tanya mereka, rakyat generasi muda. Kita ni negara pelbagai kaum. Pelbagai keturunan. Jangan sebut pelbagai bangsa. Kita hanya satu bangsa, bangsa Malaysia. Pelbagai kaum ya, pelbagai etnik ya. Bukan pelbagai bahasa tidak, satu bahasa. Ya. Pelbagai bahasa, tidak. Satu bahasa, bahasa negara. Pelbagai bahasa untuk kaum-kaum tadi betul. Daerah-daerah dan dalam kepelbagaian itu kita mesti mencari kesatuan. Jadi anak muda kena selalu fikir, aku mesti bersatu, aku mesti berpadu. Aku ni mesti bersama walaupun aku kaum-kaum lain untuk melihat kemajuan di tanah air kita, di Malaysia. Kalau berlaku huru-hara, tengok negara lain sekarang sedang berlaku, tengok saja di Afghanistan, tengok saja di Sudan. Kerana kuasa-kuasa asing yang masuk, akhirnya meruntuhkan. Apalagi genosid waktu Serbia dengan Bosnia, di Kemboja pernah berlaku tahun 70-an. Kita tak nak ni berlaku negara kita. Dan mereka tentu sekali akan mendatangi strategi kaedah antara bangsa ni golongan yang muda. Sebab golongan yang bertenaga. Kita baca sirah pun. Kebanyakan pahlawan Islam, orang muda semua. Waktu itu. Jadi anak muda itu adalah tenaga yang cukup kuat. Baik fikiran, dari segi otaknya. Baik dari segi semangat, kuat. Jadi kita sebagai anak-anak muda, tahu kan azab. Aku ini mau melangkah ke depan. Yang kiri kanan, yang cicok-cicok, yang kacau macam-macam ni yang tidak membantu kepada perkembangan dan the way forward bangsa kita. Pengaruh kita sekarang, kalau kita lihat. Kita keliru dalam banyak perkara. Teknologi ICT ni, teknologi informasi dan komunikasi, information communication technology ni sangat penting dalam keadaan sekarang. Allah SWT yang sahaja yang tahu. 30 tahun dulu kita baru terima komputeran dan sebagainya. Siapa yang tahu COVID nak datang? Allah SWT yang tahu. Kalau dia izinkan, walaupun orang buat, kita tak tahu. Tapi kalau kita lihat begitu, maknanya sudah diketahui. Dalam 30 tahun, ICT berkembang dengan baik. Tapi apakah ICT berguna kalau kita guna untuk yang salah? Salah laku, salah cara, salah kaedah. Terlihat sajalah bagaimana fitnah tersebar. Dalam Facebook, dalam Twitter, dalam WhatsApp pun, dalam macam palsu, tak palsu, semua disalahgunakan. Kemudian kita juga sendiri, anak muda. Aspirasi pelbagai Malaysia, saya harap anak muda kita, guru-guru ke, mereka baru kerja ke, belilah satu pelbagai negara. Simpan di rumah dah baca. Walaupun dah lalu, sekarang kita tahu prinsip-prinsip kenegaraan. Tapi akhir kadang bila agung, dulu yang mengambil prinsip kenegaraan berlambat waktu pilihan raya sebelum ini, 2018. Nak melantik seorang Perdana Menteri, di bawah sana di kalangan anak muda, masuk keturunan yang bukan Melayu, menghentam, menghina, mencaci institusi yang betul aku. Malah gambar Perdana Menteri dipijak. Apa hakikat? Menunjukkan kita tidak menjunjung keluaran perlembagaan kita. Bila kita jejak gambar Perdana Menteri, siapa-siapa jadi Perdana Menteri pun, mana kita tidak mengasihi institusi yang betul agung yang melantik Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan. Usahakan nak baca perlembagaan. Saya pernah interview temuduga untuk bekerja. Seorang anak muda dapat 4 flat, 4 daripada universiti. Bila tanya-tanya, nak bezakan ketua kerajaan dengan ketua negara pun tak boleh. Bila tanya Perdana Menteri, tak tahu jawab. Ketua negara. Dia tahu bahawa kerajaan itu dipilih. Ketua negara itu ada 9 raja-raja. Ketua negeri, Sultan yang di-Pertua Negeri. Ataupun raja. Di bawah itu adalah ketua kerajaan. Menteri besar ke, ketua menteri. Itu pun kita tak boleh nak beza. Ini kelemahan generasi lama pun ada, baru pun ada, anak muda pun ada. Apalagi
Kadang-kadang bila orang politik boleh tak membaca pelbagai, tidak menghormati dewan di mana mereka berada di pilih oleh rakyat. Tengok sidang dewan baru ni. Saya memang dukung cerita. Contoh cerita. Sebab itu William Mulia Sultan Johor menyebut, jangan kita menjadi sangka buruk. Sangka buruk, kata tuanku. Kata benar juga kata tuan itu. Kerana kita sudah tidak menunjukkan adab, nilai, budaya, murni untuk kita membina bangsa. Kalau di atas yang begitu, bukan yang di bawah. Kalau guru tu kencing berdiri, anak murid tentulah akan kencing berlari. Ini contoh teladan mulai sedikit-sedikit hilang. Sambut 64 tahun merdeka. Dulu, dah bagus. Dasar negara, untuk ekonomi, untuk imbang kehidupan putera dan tidak putera, bagus. Sekarang ini adalah perbalahan. Politik perbalahan, politik persengketaan kerana perebutan kuasa. Ini ada pengaruh sebenarnya pada generasi muda. Tapi generasi muda kena berfikir. Kena melihat, menimbang buruk baik, jangan ikut. Jangan terheret. Jangan ikut erek. Terheret dengan sikap, pandangan dan gerakan-gerakan yang mereka yang tidak memahami hakikat perlembagaan. Dulu, masa pembentukan Kerajaan Baru 2018, ada beberapa siri artikel saya, rencana saya dalam Akhbar Utusan. Waktu itu, saya kata kursuskan kewakil rakyat. Sebab mereka nampaknya lari daripada dasar negara. Nak buat sebagai dasar peribadi, dasar sendiri. Termasuk penggunaan bahasa tadi. Termasuk juga memasang bendera terbalik dan sebagainya. Itu apa semua? Penghinaan kepada negara. Penghinaan kepada institusi seperti Agung dan Perdana Menteri. Malahnya hina adalah kita sendiri, orang yang buat tu. Kita kena faham. You dah ke langit, kena batang hidung kita sendiri. Tak kira lah. Bangsa Melayu ke, ataupun orang keturunan daripada Bumi Utara, ataupun orang daripada keturunan Cina dan India dan lain-lain. Kita kena faham. Hakikat realiti kita, sepatutnya kita dengan pelbagai kaum, pelbagai keturunan itu adalah menjadi aset. Menjadi satu harta. Kekayaan kita, sumber tenaga kita untuk kita memajukan negara. Syarat berbimbing bahu. Berganding bahu. Berbimbing tangan. Melangkah, sederak, serentak. Saya ni sekarang dah umur 70 lebih lah. Walaupun kerja umur 23 dulu. Kerana masa dia cepat berubah. Tapi pengalaman saya 23 tahun dengan kerajaan sebagai pegawai PTD, berkhidmat sebagai kementerian dengan kebudayaan berdasarkan dengan Kementerian Luar Bandar, TKSU di Kementerian Perpaduan, pergi ke SUB Pendidikan, pernah bekerja di Treasury. Waktu itu zaman Tengku Razali jadi Menteri Kewangan. Razali Hamzah. Dan juga balik ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya memang konsisten pilihan saya. Walaupun saya pegawai takbir, tetapi saya sengaja membaca banyak. Dan saya ada premis saya untuk menulis. Jadi bacalah buku-buku yang saya tulis untuk melihat perkara yang saya sebutkan begini. Termasuk dari segi pancaan kenegaraan dan sebagainya. Ada buku baru akan Dewan Bahasa terbit dan Majlis Agama Islam Kelantan juga akan terbit tentang jati diri bahasa. Selagi ada nafas, selagi ada hayat, saya doakan banyak lagi perkara yang nak saya tulis berdasarkan pengalaman 33 tahun itu membantu generasi muda. Tapi syarat nak membaca. Terisi membaca kita. Perpustakaan kajian oleh negara dulu berapa buku ya? Kalau kita lihat dulu. Seorang membaca di Malaysia. Maknanya kita tidak membaca. Itu masalah kita. Satu lagi. Yang tiga saya nak sebut. Aktiviti sosio-budaya untuk membina semangat patriotisme juga penting. Dalam kita kebar jalur gemilang, kita kena sayang, kita kena hormat. Kadang-kadang orang perli, orang yang sini perli. Apalah kita nak hormat jalur gemilang. Salah kain dengan warna biru, kuning, biru, putih dan sebagainya. Itu jiwa. Orang sini. Apa kita nak hormat? Apa kita kena angkat dari apabila kita menang sukan dan sebagainya. Ini maknanya kosong jiwa. Jiwa rohani saya kata tadi kosong tanpa isi. Di mana silap salah kita? Adakah kerana daripada keluarga? Adakah kerana dari segi pencampuran, pergaulan? Adakah kerana sistem pendidikan? Kena review. Jadi anak-anak muda, saya kata dia abad 21, abad transformasi jiwa rohani kita. Mereka berumur 40 tahun bawah. Tempat dia memiliki sebuah kendaraan terbaik, memiliki ada seorang isteri yang cantik, sudah ada rumah kediaman walaupun kondo ataupun apartmen dan sebagainya. Jadi kita kata, itu satu bahagian daripada kehidupan kita. Satu bahagian itu fizikal. Satu bahagian adalah jiwa rohani kita itu sendiri. Kesayangan terhadap negara itu. Itu patriotisme. Kita kena faham. Wahai anak-anak mudaku, kena faham. Mana lagu satu saya. Ada kita, kalau kita lihat,
Walau kita sukan Olimpik, saya catat di sini 5 hingga 21 Ogos 2016. Betapa hebatnya kita rasa. Dalam sukan kita nampak federalism agak tinggi. Macam kita baru ni mengharapkan menang di Tokyo. Bila kita dapat menang basikal Datuk Azizul, itu kita dah sonok walaupun bronze. Dulu di Olimpik Rio dulu kita menang kejuaraan apa? Badminton dan juga terjun apa semua tu. Jadi ada sikit rasa kebersamaan tu. Makna ada 33 perkara nilai di sini. Sense of belonging. Rasa kesepunyaan. Oh, ini negara aku, Malaysia. Tak ke China tu, ke India bila tengok badminton, walaupun ramai orang China lah badminton, kita cukup sonok. Dah hampir menang bowling. Kita tengok Zia tu dengan lawan dengan Lindang ke bowling. Kita dah rasa sonok, hampir dah dapat. Itu tanpa mengirakan. Tapi dalam bidang lain, tidak. Kita tidak begitu. Masing-masing merakusnya, menguasai ekonomi, kekayaan, harta benda dan sebagainya. Kadang kita lupa orang di sebelah. Kalau segi ajaran agama pun jangan lupa orang sebelah. Jangan lupa jiran tetangga. Apalagi dari keluarga sendiri. Satu. Yang kedua, kekitaan tu. Esprit de corps. Kita rakyat Malaysia. Kita rakyat Malaysia. Kena ingat. Saya kira ni merentas kaum. Tak kira China, India, Melayu. Bagi apa? Oneness. Kesatuan kita. Persatuan dan persatuan sebagai satu bangsa. Kita kena ada. Ya? Dalam sukan-sukan lain begitulah. Commonwealth Games, Asia Games, SEA Games, sukan Asia Tenggara dan sebagainya. Yang berikut, saya dah sebut tadi. Mereka yang boleh menulis kepada saya, tulislah. Apa-apa saja pengalaman, apa saja bidang kegemaran kita. Mereka yang sarjana ilmuwan, turunkan ilmu anda itu untuk kegunaan masyarakat. Kalau ulama dulu tanpa PhD tidur atas berbantalkan sabut kelapa, sedar malam pukul 3 pagi, kiam mulai menulis, terjemah, tengok Syekh Abdullah Partani. Ataupun tu kenali dalam gerakan pembaharuan tajdiid pemikiran di Kelantan. Daripada tahun 2015 tertubuhnya Majlis Agama, keluar majalah pengasuh dah 100 tahun, sampai hari ini masih hidup. Itu adalah warisan daripada Tok Kenali. Pemikiran melalui penulisan. Kalau kita lihat. Mana penulisan ni sangat penting. Walaupun kita baca sejarah Melayu, hikayat tuah, sebagai pantun-pantun, pantun-pantun peribahasa. Kemana semua dia pergi? Yang bahasa pernah terbit 7,000 peribahasa Melayu dengan 7,000 dalam satu buku berbandingan dengan peribahasa Mandarin. Oleh ditulis oleh Zhu Yunian, seorang profesor tua dah meninggal saya kira, di Guangzhou. Saya sempat jumpa beliau di sana, bawa beliau ke Kuala Lumpur, waktu kita nak melancarkan kamus peribahasa Melayu Mandarin itu. Jadi banyak, rujukannya banyak. Banyak pengajaran di situ. Sebab tu kata di sekolah, jangan hanya hafal 10-20 pantun. Banyak pengembangan budi, banyak kebajikan dalam pantun peribahasa Melayu. Dia patut diajar, patut difahami. Kalau kita kata pantun, ambil contoh. Saya masa sikit lah. Kalau kita kata, dalam semak ada duri, ayam kuning buat sarang. Orang tamak selalu rugi. Betul? Macam anjing dengan bayang-bayang. Nampak bayang tular terus dekat. Itu pengajaran. Alang-alang menyeluk perkasa peribahasa. Biar sampai ke bakal ni. Kalau tidak, dia pecahkan ruyung. Di mana akan dapat sagu. Ini guru kena terang. Pisang emas buat belayar, masak sebiji atas peti, hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Budi tu apa? Amal jariah. Kenapa amal jariah? Ada 3 perkara yang akan membantu kita. Amal jariah kita tinggal, sedekah apa semua. Sebab tu sedekah penting. Dari sisi Islam mula-mula lagi dalam surah Al-Baqarah tu, infak tu dah ada, yunfiku tu dah ada. Saya percaya pada benda raib, surga, neraka, pahala, malaikat. Buku iman tu. Yunfiku. Infak. Itu penting. Dalam peribahasa Melayu banyak hal-hal budi kalau kita lihat. Saya ada pantun ni tapi tak ada masa tak apa. Tapi rujuk balik. Peribahasa pantun. Kalau nak banding dengan ajaran Confucius, hebat juga. Confucius orangnya. Tapi kita hak masyarakat. Dalam pantun Melayu, dalam peribahasa Melayu, dalam gurindam, dalam syair. Ini perkara ni pun saya rasa saya sedang berusaha juga dengan Mak Aid. Nak hidupkan semula ni. Syair, gurindam, pantun. Dan bahasa pun dah mula juga sekarang. Kenapa? Saya kata, yang kita ambil daripada isi barat, betul. Ada yang baik yang kita boleh ambil. Sajak ni bebas. Pantun tidak bebas. Dia ada syarat. Ada kondisi dia. Mesti ada pembayar, ada maksud-maksud, ada 4 ayat yang paling baik. Ujungnya berwarna A, B. Kalau syair, semua, ba semua. Syair.
Ada peraturan. Yang tidak ada peraturan tu yang healthy itu kerana mempengaruhi fikiran mereka. Sebab tu Barat ni dia liberal. Dia terbuka. Jadi nilai budaya dia, budi dia ke apa. Ya, seperti itu juga. Jadi LGBT, hedonismenya, pluralismnya. Jadi kita sudah ada peraturan. Hatta dalam penulisan pengucapan puisi tradisional. Selain pada hikayat-hikayat, sastra hikayat. Orang dulu cerdik pandai. Pawang Ana ni kata, walaupun dia kata sebagai orang, orang lama. Tapi kalau tengok alamat hari nak siang, dia kata dalam puisi lama dia itu sungguh cantik. Maknanya dia melihat alam. Dan mensyukuri Tuhan dan melihat ayam, melihat burung, melihat kerbau, lembu, semua itu dalam kehidupan tradisi kita. Tapi kena fikir dan kita kena kaji. Bagaimana Lebah Malang, kerana tak ada ilmu. Bila Lebah tak ada ilmu, orang patut pergi ke hulu, dia pergi ke hilir. Dia pelabuhkan dia, angin puput-puput. Jadi dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu, apa dah jadi? Maknanya dia akhirnya mengamuk. Akhirnya naik panas barat, bunuh isteri, nasi pun tak makan. Ini pengajaran. Pak Kaduk, Al-Qadah. Ayah menang kamu terkadang. Kita happy, kita sonok, terlupa dah kita bagi kat orang tadi. Nak ambil balik susah. Jadi ini pengajaran daripada sastra. Teknologi sekali ini. Sebab tu kena imbang. Sebab tu di barat. Walaupun saudara ambil alih sains, alih apa di Amerika. Perlembagaan peraga state mereka itu, satu negeri itu, dia ajar. Ambil bahasa Inggeris, bahasa Rusia, sastra mereka, you kena tahu, kita kena tahu siapa Shakespeare, siapa Charles Dickens. Pergi ke Rusia, siapa Ivan Turgenev, siapa dah yang Boris Pasternak, siapa dia A.H. Pushkin. Kita tidak. Kita pisahkan sastra. Ini sistem kita ni kena kaji balik. Dalam sastra, itu membina sastra, saya kata, di dalam peribahasa, dalam pantun, dalam gurindam. Kena kaji. Kita ada ribuan pantun, kita ada ribuan peribahasa. Kemana pergi semua ni? Ada dalam buku, kononnya diterbit oleh Dewan Bahasa. Tapi kita tak beli. Ada 400,000 guru tak baca. Masalahnya, kita tumpu pada subjek dan pendidikan di sekolah saja. Maaf. Kalau ada guru yang terasa. Maaf. Ya. Kemudian satu lagi. Lagu-lagu ni, seni ni, dalam pembinaan seni. Kita lupa. Allah Ya Rampi Ramli sangat berjasa walaupun meninggal umur 45 tahun. Banyakkan peninggalan Al-Amahawi inilah menjadi bahagian daripada seni kita sekarang ni. Begitu juga lagu-lagu. Seperti Bahtera Merdeka. Bahtera Merdeka. Ambil juga katakanlah, apa lagi lagu? Malaysia Berjaya. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Rasa tak semangat? Rasa. Adakah kita lagukan di sekolah? Selain lagu negara ke ataupun syarat sultan. Kalau lagu peserti, ujung-ujung tahun, sekolah, cuti, apa semua, biar kelas. Nyanyikan lagu-lagu berasa. Membina jiwa bangsa, sayangan pada negara itu. Tapi kita lebih rela terpengaruh dengan heavy metal rock, lagu rock, lagu reggae, yang tidak ada natijah pada isi, diri pun tak ke mana. Sedangkan kita dengar lagu Gutu Ramli, sama ada cinta kasih sayang sekalipun. Sangat bagus. Baksakan pantun Melayu, macam Gurindam Jawa. Pantun Melayu. Banyak. Lagu-lagu pantun dalam Gaza, dalam Dikir Barat. Asyik itu yang ada dalam Menukun di Sarawak. Tapi ini kita tidak kembangkan. Tidak ada proses kreatif. Sekarang Alhamdulillah. Dalam bahasa ada buat bertubar, ada individu pun tolong buat pertandingan menulis, puisi, lagu, sajak-sajak sampai ke Thailand pun kita buat. Yang ini menggalakkan. Tapi kena rentas kurikulum lah. Kena rentas kampus juga. Dewasa buat dengan sekolah menengah kebangsaan dan sekolah rendah kebangsaan Cina. Saya tahu. Dulu saya tahu macam tu. Okey, satu lagi saya nak point. Saya pergi ke Thailand, saya pergi ke Turki, saya pergi ke Indonesia. Kenapa mereka boleh meletakkan bendera negara mereka di kepala perahu, di kepala feri, di bangunan-bangunan, di gudang-gudang? Tak kira musim. Bukan hanya sambutan hari kebangsaan macam kita yang baru pasang bendera di rumah atau di gudang-gudang, di gedung-gedung. Mereka sepanjang masa ada. Bila kita pergi dalam kawasan Pelancongan, ingat, oh ini rupanya bendera Turki, warna merah. Misal kita tahu lah, oh ada bulan juga, misal. Tak lama balik. Kita pergi ke Jepun, pergi ke Korea. Kalau kebersihan Jepun ni memang ada dalam tutur Islam. Kebersihan itu sebagai beriman. Jalan raya dia tu, tar dia tu masih hitam dengan cat putih. Line dia tu. Pilih air dia ada dengan bunga-bunga letak di situ. Bersihnya.
Kita ditutup oleh Islam dah dapat pahala. Tapi cara bayang kan, belum lagi tengok tempat ayat awam, tempat biasa pun, biasa. Jadi ini nilai-nilai murni sama ada agama atau budaya atau falsafah daripada pelbagai tamadun harus kita serap. Generasi muda nak ambil di mana ni? Kena membaca. Kena ikra. Kena membaca. Kena kena habis sekolah. Ada sikit lagi. Satu lagi. Yang berbagi Datuk. Yang berbagi Datuk. Yang berbagi Datuk tadi kita ada Datuk dah sebut tentang 3 perkara yang akan meruntuhkan tamadun sebuah bangsa. Datuk baru huraikan satu baru. Apakah yang kedua dan ketiga tu? Itu tanya. Okey. Tertanya-tanya nanti. Satu institusi kekeluargaan. Saya suka sangat bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru naik. Lalu ucapan pertama dia mengatakan Malaysia kekeluargaan. Keluarga. Kan? Itu. Dia sekarang ni media massa pun gunakan itu sebagai asas pada kesatuan bangsa. Memang itu keluarga. Keluarga. Yang kedua ialah runtuhkan sistem pendidikan. Yang kedua. Kita tengok sistem pendidikan. Saya banyak pada buku saya akademik tu saya sebut juga. Sistem pendidikan kita ni kelak berubah. Dasar 56 masuk tahun 61, Akta Pendidikan pergi 95. Kemudian keliru. Sekali PPSRI, sekali DLP. Kita lihat. Dan berapa ramai yang kecundang waktu mulakan PPSRI. Waktu saya, Tok Marah dah bahasa. Terpaksa tukar terjemah buku dia tulis bahasa Melayu. Berapa juta pula kita habis. Tukar kepada bahasa Inggeris, sains dan matematik. Waktu itu. 92, 93 je. Ini masalah. Kalau runtuh sistem pendidikan, mana ilmu tidak ada. Lepas tu, negara-negara dia jajah. Dalam perang, tidak aman, huru-hara, bagaimana pendidikan mereka terhadap rakyat. Keluarga runtuhkan juga isi pendidikan, kerana ilmu kalau tidak ada dan berkembang, ini bangsa ni akan hilang, bangsa dia akan. Yang ketiga, Mak Aziz tadi setinggal, jatuhkan pemimpin yang berwibawa. Politik. Pendidikan, politik, sosial, keluarga. Jatuhkan pemimpin yang berwibawa. Ini dah lama ni, orang talib bercakap lama dah, sebelum krisis kita sekarang ni pun, lama dah. Pemimpin berwibawa di mana? Sebab itu berlaku dulu juga perpecahan zaman Mughal di India. Tapi oleh kerana sebab-sebab tertentu, kerana kecerobohan, kerana kealpaan, kerana berfoya-foya, maka jatuhlah Aurangzeb, jatuhlah Mongol. Begitu zaman Andalusia. Daerahnya luas sampai ke Baghdad. Zaman sivil Toledo, Cordoba, apa semua itu. Tapi perpecahan berlaku. Kerajaan-kerajaan kecil, republik kecil, pisahkan diri pada pemerintahan pusat. Maka runtuhlah Andalusia 1492. Itu semua tu sejarah. Kita juga. Apabila berlakunya deki hasad dalam istana Melaka. Tu berapa kali dia kena hukum bunuh? Kerana fitnah. Dah lihat. Kemudian deki khanat ada. Kita tengok. Antara suku Saka pun ada. Kalau kita baca teks, baca pada sejarah. Dalam pemimpin-pemimpin. Jadi pengaruh siapa semua ni? Kerana ada pengaruh luar. Kita baca teks dalam sejarah Melayu atau Bidalahi itu. Siapa peranan si Kito? Siapa Raja Mandalia? Siapa Patih Pekarmawi? Ada ke tidak? Sejarah itu satu yang benar. Dan kalau kita ambil pandai pada sejarah untuk menuju ke masa depan. Jadi sejarah itu penting. Sebab itu saya kata, sejarah dengan sastra ni patut menjadi pilihan, subjek yang merentasi. Kalau di universiti belajar karya-karya agung, jadi teks, rujukan. Dan juga Perlembagaan Malaysia. Diajar sebagai satu yang merentas kurikulum. Sejarah dan sastra, kemudian lagi perlembagaan. Kerana itu ada kepada institusi politik dan pemerintahan. Jadi 3 perkara ya. Satu, runtuh keluarga. Yang kedua, runtuhkan sistem pendidikan. Kita ni ada kawan-kawan saya di UNESCO masa saya pergi mesyuarat UNESCO mengatakan, dululah pernah jadi. Waktu itu Tuan Seri Ahmad Hassan Ahmad ada bersama. Dia mengatakan keliru sistem pendidikan kita di Malaysia. Sedangkan negara bangsa seperti Thailand, kerana dalam satu sistem pendidikan berasa bahasa yang satu, bahasa lain dipelajari, berjaya membina satu bangsa Thailand. Indonesia berjaya membina bangsa Indonesia. Walaupun mereka ada ratusan suku bangsa dengan berapa ribu pulau. Kalau kita lihat di Indonesia, mereka berjaya. Guna bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Dari kita ni sekali begitu, sekali begini, selain pada sistem vernacular. Bagaimana kita nak membina patriotism? Apabila kita katakanlah, kurikulumnya berbeza. Dulu, banyak berbeza. Kemudian bahasa Melayu tidak ajar dengan sepenuhnya. Akhirnya, memisahkan
nilai, fikiran, minda kepada perkara-perkara yang lain. Ya, ya. Akhirnya saya nak sebut satu lagi perkara ni ialah lagu saya dah sebut tadi. Satu lagi perkara sebelum saya tertinggal ialah perbuatan menghina saya dah sebut tadi. Satu lagi ialah kesyukuran kita terhadap kemajuan negara. Daripada kita pernah dijajah, kita berjuang, guru berjuang, orang ramai berjuang. Waktu itu, selepas tahun 45, Merdeka 57, perlembagaan digobak, disetujui oleh semua orang. Ada kontrak sosial antara Melayu, Cina, India nak jadi warga mereka di mana-mana. Tapi kenapa? Tanpa disedari ataupun disedari, sengaja atau tidak sengaja, perkara-perkara pokok pancang perlembagaan itu mahu mereka runtuhkan. Kalau mereka akan runtuh itu, mana runtuhlah sistem politik Malaysia. Demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Orang muda kena faham. Apa maksud demokrasi berparlimen? Mana pergi kepada tangan rakyat. Kenapa ada raja perlembagaan? Kerana itulah tradisi ratusan tahun, malahan ribu tahun di alam Melayu ini. Kerajaan Sabah, Kerajaan Pontianak, Kerajaan Sulawesi, Kerajaan Banjar, Kerajaan Brunei, Darussalam. Seluruh dulu tu bahagian barat Brunei sehingga ke Sulawesi, sehingga ke Mindanao dan Sulu itu adalah bawah pemerintahan Brunei. Makin kat Melaka 2/3 Sumatera sehingga ke Patani, tanah Melayu itu, Sengaja Melayu itu adalah pemerintahan takluk Melaka. Kerana geopolitik ni boleh berubah. Mungkin satu tahun lagi Malaysia tidak seperti hari ini, kita tahu. Wallahualam. Nama Malaysia pun baru tahun 63. Walaupun dari segi tradisi, dari segi sejarah, nama sudah dipakai sebelum sejak tahun 1900 dah ada dah nama Malaysia. Indonesia juga nama baru. Sempadan-sempadan ni adalah politik dia baru. Kita kena faham. Dan mana gerakan-gerakan dulu pada awal selepas kebangkitan komunisme di China. Raja-raja di Indonesia, terutama di Serdang, terutamanya di Sumatera, raja-raja Melayu itu, dibunuh. Walaupun oleh kadang-kadang anak negeri sini, tapi oleh kerana komunisme. Mereka menganut komunis, mereka dihasut oleh komunis. Jadi kita ada pilihan sekarang ni. Orang muda kena berfikir. Kita nak ambil apa? Sistem apa? Komunis? Kapitalis? Sosialis ataupun apa? Ataupun Islam. Jadi kalau Islam, orang cerdik pandai Islam harus mengkaji bagaimana kita menjayakan sistem perbankan Islam. Ada fatwa-fatwa. Ada panduan-panduan daripada Quran, daripada Arab. Dia kena kaji je. Soal undang-undang, misalnya. Sekarang dah ada pun bergantung juga. Bunuh orang pun gantung juga. Tapi dari sisi Islam adakah pancung ke? Adakah apa ke? Memang. Ada hukuman mati juga. Tapi kita kena kaji dah. Tak mesti nama ini undang-undang Islam ini. Undang-undang Islam. Kita boleh belajar. Ada pilihan dan sebagainya. Satu lagi kita juga kena terima kasih kepada, saya tulis ini, pasukan keselamatan. Semua yang barisan hadapan. Apa lagi dalam COVID ini. Kita tidak hormat pun. Tidak sayang mereka sampai di wajah mereka kerana pakai bentuk muka sampai naik belang-belang. Pakainya panas. Mereka berkorban untuk kita. Sedangkan kita nak patuh SOP untuk kepentingan kita dan kepentingan lain kita tidak buat. Penduduk udara masih berjalan, makan minum masih berjalan, musim cuti. Kata rakyat orang Kelantan, saya bawa Kelantan juga. Dah duduk daripada Kuala Lumpur nak balik semua, betul lah nak balik. Pokok berapa semua tu. Tapi untuk sementara ni, kalau kita sabar sikit, tidaklah jadi macam hari ni. Orang politik pun sama. Pilihan raya sabar. Kesan pada situ berlaku, bawa balik ke Kelantan dan sebagainya. Jadi jangan duk lihat kerana kehendak dan nafsu tuntutan yang begitu. Itu kita tidak aman. Tuhan tidak bagi berkat. Tuhan tidak rahmati kita. Seluruh dunia, pada saya dalam sajak saya, seolah sudah durhaka. Jadi Tuhan betul membalak. Balak ini berat, menular dengan cepat, merebak dengan cepat. Dan ratusan ribu orang telah meninggal dunia. Baik. Satu lagi saya tulis ini ialah pemilihan budaya negatif kerana hiburan daripada Barat dan Amerika. Itu dia. Budaya asing kita tak pilih. Tadi pasal sentuh sikit, tak apa. Saya tak panjangkan itu. Kemudian pengaruh kepada berlaku ramai anak-anak Malaysia muda pergi. Pergi ke Syria, pergi ke mana. Ada kahwin mut'ah apa semua pun. Perempuan pun. Jadi waktu baru ini disebut-sebut tentang Arab Spring. Pengaruh begitu. Apa yang berlaku di Syria, di Mesir, di Yaman.
Tidak hanya di Bogolak, di Palestin, di Gaza. Sekarang ini masih mereka, tadi pun mereka bom lagi Gaza. Atau Israel. Jadi kalau umat tidak bersatu, Malaysia ni bagus dari segi itu. Ada satu kesatuan fikiran dah. Tapi tidak cukup lagi. Kalau tidak bersatu, akhirnya bagaimana? Soal kita membuka diri kita pada kuasa asing untuk datang. Dan kan kita telah melihat intibak-intibak bagaimana patriotisme di Jepun. Mereka pun dah kecundang Perang Dunia Kedua, mereka tak maju. Tapi oleh kerana berlaku Mini Restoration, Jepun dia hantar ke Jerman belajar teknologi. Jepun dia tak ambil pada orang lain, dia tak ambil pada Jerman saja. Dia pergi belajar Mercedes, dia bawa balik Toyota, bawa balik Hyundai. Belajar tali Falcon, bawa balik Toshiba, balik apa ni, macam-macam lagi. Ya, teknologi moden mereka cipta asaskan pada peniruan menjadi hak sendiri. Jadi anak muda Malaysia patut ada sikap macam gitu. Meniru tapi akan menjadi hak kita. Kerana atas kebijaksanaan sebagaimana Jepun. Dulu orang mereka suka pakai kereta besar. Jadi minyak banyak teruk. Sedangkan minyak barangnya scarce, barangnya akan berkurang di masa ke masa. Jepun dengan minyak yang kurang, dengan selamat boleh buat juga kereta besar. Dan akhirnya orang memilih. Toyota, orang akan memilih. Begitu juga Korea, orang akan memilih Honda dan sebagainya. Itu bagaimana Jepun kalau kita lihat. Ya? Jadi kita anak-anak muda yang dah belajar sains dan teknologi dalam bidang apa penerbangan, aerospace ke apa tu sekarang ini. Jadi tentu ada, tapi tentu tak ada satu kuasa lain yang membentuk mereka dalam kumpulan untuk menghasilkan. Jadi ini insya-Allah kalau kita ambil peniruan yang baik, tidak ada masalah. Kita jaga nilai normal kita yang baik, tidak ada masalah. Kita faham diri kita ini hak pada negara mana kita berada, patriotism kita angkat, kita akan lebih bersatu padu, Malaysia akan bahagia. Contoh terbaik bila sistem pendidikan kebangsaan dah sampai pada tahun 90. Semua universiti dah guna kebangsaan-kebangsaan. Kita alih. Sedangkan boleh. Sekolah-sekolah menengah Melayu semua ramai jadi profesor, ramai jadi doktor, belajar dalam bahasa Melayu, grup saya dulu. Tidak ada masalah bahasa, belajar. Bahasa ni dalam sistem ilmu industri tak sama dengan dalam sains dan teknologi. Belajar bahasa boleh belajar sains dan teknologi. Tapi kalau nak belajar bahasa dalam sains dan teknologi itu tidak betul segi keanda ilmunya. Dia berbeza. Ya? Bukan dia tata bahasa dalam sains dan teknologi. Dalam kita tak tahu. Saya waktu SUB, pembangunan pendidikan, pergi sampai Sabah, Sarawak. Di Pulau Gaya tu ada 6 kelas. 2 kelas belakang langsung tak boleh baca, tulis nama pun tak boleh. Saya pergi di atas bukit di Kundasan, sekolah waktu itu. Tak 5 kelas. Di Jahanam. Tak boleh membaca. Macam mana dengan bahasa Inggeris? Bahasa Melayu mereka tak boleh biar. Bahasa Suka ke, Bajau ke, bisa. Jadi ini. Jadi saya kira mesti ada satu keterbukaan kita untuk menerima yang baik, menolak yang tidak baik. Kita kena menilai. Bila kita nak menilai ini satu budaya, bukannya baru. Dulu lagi pun. Kalau kita ada dialog peradaban, macam Huntington sebut dalam Clash of Civilization. Clash of Civilization. Di Asia Tenggara tidak berlaku. Sebab dunia Melayu daripada abad 1 sudah menerima pengaruh luar. Dengan Hindunya, dengan Buddhanya, dengan Campanya, dengan Srivijaya, dengan Majapahit. Bukan perkara baru sebagai Huntington sebut. Sebab itu tidak berlaku cekcok ataupun clash. Pertembungan peradaban sehingga merantaukan kita, tidak. Pada kebijaksanaan di kalangan dunia Melayu, kerana mereka selalu terbuka, macam bahasa Melayu sangat terbuka. Ribuan perkataan dari bahasa Melayu daripada bahasa Arab, dari bahasa Sanskrit, dari bahasa Urdu, kita lihat, dari bahasa Parsi. Jadi keterbukaan itu, akomodatif itu dengan kebijaksanaan yang ada. Itu ada dalam dasar budaya kebangsaan kita. Dalam lagi kementerian kata nak mengindahkan lagi dasar itu, nak memurnikan lagi. Kalau tidak menolak sebagai dua dasar, itu sangat baik. Saya juga terlibat. Tapi kena faham betul-betul. Konsepnya itu, usulan yang sesuai dengan wajah boleh dibawa masuk. Banyak. Itu yang berlaku zaman berzaman dalam tamadun Melayu. Begitulah kira-kira lebih kurang pada bahagian awal ini. 45 minit ke berapa. Sekian. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitulah kupasan daripada yang berbahagia Datuk, yang pada pandangan saya Datuk bercakap mengenai pengalaman yang berbahagia Datuk sendiri dalam menengok perjalanan kemerdekaan kita. Lagi-lagilah Datuk ini yang berbahagia Datuk adalah dilahirkan pada tahun 1948 lagi, pada 23 Julai 1948, sendiri menyaksikan perjalanan kemerdekaan negara kita. Jadi pada saya, yang berbahagia Datuk, pada pandangan saya, apa yang berbahagia Datuk beritahu tadi,
kita sepaksalah terimalah kebenaran walaupun pahit dan berusahalah untuk berubah bila kita sudah mendapat kebenaran. Apa yang diberitahu oleh Datuk tadi, yang bagi Datuk tadi boleh dijadikan kata panduan pada kita. Di manakah kedudukan kita hari ini? Kerana kalau kita lihat memang banyak berlaku dalam negara kita ini kepincangan oleh pertamanya seperti Datuk tahu tadi, kita tidak menghayati. Kita tidak menghargai kerana kita tidak kenal yang bagi Datuk negara kita sendiri. Kita seolah tidak kenal negara kita kerana kita lahir dalam nikmat. Lahir di dalam keadaan yang sudah cukup selesa. Sedangkan negara kita ini dibina sebahagiannya atas dasar pengorbanan, atas dasar kekuatan semangat orang terdahulu. Dan kita juga kalau dilihat daripada apa yang dibincang oleh Datuk tadi, semangat rukun negara tu. Semangat rukun negara itu sendiri adalah sangat kurang kita praktikkan. Mungkin kita tidak menghayati rukun negara. Kerana kita tahu rukun negara ini dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, iaitu setahun selepas tragedi 13 Mei 1969. Maknanya kita perlu untuk menghayati dan melaksanakan apa yang disepakati dalam rukun negara. Seperti mana setiap orang Islam percaya kepada 5 rukun Islam yang 5 itu, barulah kita menjadi seorang Islam. Sebegitu jugalah dengan rakyat ni, orang muda ni perlu lihat semula apakah yang dikatakan kepada rukun negara itu. Contohnya percaya kepada Tuhan. Betulkah kita telah percaya kepada Tuhan? Bila kita percaya kepada Tuhan, mungkin insya-Allah kita tidak akan buat benda yang tidak baik. Kesetiaan kepada raja. Kita tengok hari ni ramai yang komen institusi raja, komen begitu begini. Bila jadi rakyat tak boleh, kena setia. Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itu semua komponen dalam rukun negara. Kita patut tanamkan kembali dalam diri kita. Pada ibu ayah, pada guru-guru, seharusnya menanamkan ini pada anak-anak kita dan juga anak-anak didik kita. Jadi Datuk, kita masih menunggu Datuk beberapa soalan. Mungkin ada beberapa soalan. Ada soalan ke daripada FB kita? Okey, kalau tak ada soalan tak apa. Saya akan tanya kepada Datuk. Okey Datuk. Jadi yang begini yang bagi Datuk. Kita tengok sebenarnya Datuk sebut tadi runtuh. Apa yang dilakukan oleh orientalis untuk meruntuhkan sebuah tamadun masa salah satu yang utama, yang benteng terbesar adalah nombor satunya runtuhnya institusi keluarga. Jadi Datuk, macam manakah kita nak bagi nasihat kepada orang muda ni, dia nak berkahwin, dia nak cari pasangan. Jadi apakah direction ataupun objektif ataupun apakah sebenarnya dia perlu lakukan untuk membentuk sebuah rumah tangga ni supaya institusi keluarga dia tu kukuh. Ini yang penting sebenarnya. Apabila sebab dalam Islam sendiri menekankan anak-anak itu memakai putih. Jadi ibu bapa lah yang mencorakkan anak-anak. Jadi macam mana pada pandangan Datuk? Saya serahkan kepada Datuk untuk menjawab perkara ini. Ya, terima kasih. Institusi keluarga ataupun keluarga itu adalah menjadi utama kerana dia adalah bermula kehidupan sesebuah apa yang dia kata dalam masyarakat atau bangsa. Kalau kita ambil sekalipun zaman daripada sejarah dari masa ke masa, banyak orang kita rujuk kepada hadis-hadis atau kepada ilmu-ilmu falsafah. Falsafah itu sangat penting. Contoh kehidupan keluarga itu mesti datang daripada ibu bapa dulu. Jadi ada perbezaan mungkin antara orang yang berbeza agama. Tadi segi Islam tentulah bermula dengan mengasuh mereka untuk iman. Allah Maha Esa. Sebab kita bukannya Tuhan itu pelbagai. Tuhan itu dalam bentuk, dalam rupa. Tuhan itu kita kata 2, 3, tidak. Jadi kita tentu sekali soal akidah dari segi umat Islam. Bila dia menjadi anak yang beragama, maknanya bila beragama, dia akan bukan saja menghormati orang tua, menghormati jiran, dan dia akan menjaga perangai dia, akhlak dia. Jadi dalam tamadun Islam, dalam peradaban Islam, 3 perkara utama yang membentuk sebuah peradaban. Pertama, akidah. Ketuhanan yang besar dan sebagainya, konsep-konsep ketuhanan, percaya Tuhan, rukun iman yang 6, dengan rukun Islam yang disebut tadi sebagai 5 perkara. Itu adalah asas. Kita dulu memanglah kita dah menjadi sembahyang umur 7 tahun, dah sama dengan ayah kita apa semua, dan ngaji Quran. Quran itu berkat, kita kena baca, kena ngaji. Kalau umur 10 tahun, semua anak-anak orang Islam sudah tamat baca Quran. Apalagi ada dengan tahfiz apa semuanya sekarang, itu sudah bagus. Itu akidah. Yang kedua ialah syariat. Kerana di situ ada diajar bagi seorang Islam. Kahwin, menakah, bagaimana kalau kita lihat. Jinayah bagaimana. Hukum-hukum Islam tu semua sudah ada. Ada dalam Quran tu. Semua sudah ada.
Tapi basic tu, kerana kita tidak bidang ilmu itu, saya pun tidak ilmu mengajar Islam. Saya lebih pada sains sosial, antropologi, sosiologi dan budaya, culture. Tetapi kalau kita dah ada asas itu, walaupun tidak bidang itu, dia akan membantu kita banyak perkara. Akan membantu kita. Kemudian, sains pada agama ialah tradisi budaya kita sendiri. Kita kena ada. Disiplin, soal waktu, soal apa tu, dapat banyak soal tu membaca dengan nama Allah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah mengajar dan menulis dengan melalui perantaraan kalam. Kalau kita baca surah Al-Alaq. Maknanya menulis dan membaca ini permulaan lagi. Daripada mula nuzulnya Quran, turunnya Al-Quran itu sudah ada perintah, sudah ada surah. Membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Itu akan membina tamadun. Itu syariatnya bagaimana. Kemudian yang ketiga ialah akhlak. Orang Melayu tu suruh dengan akhlak. Kalau banyak di China sini yang mencuri, memopah, membunuh dalam zaman tradisi mereka. Akhlak ni kalau bahasa lain disebut moral. Jadi Islam dan akhlak tak ada sikit berbeza. Kalau segi moral, orang berjudi dan setengah agama mereka tak ada apa. Boleh buka gedung-gedung judi yang besar pun. Sebenarnya kita lihat di Macau ataupun di Tasik Tan Lesak di Kamboja tu tempat orang berjudi, tempat orang ini. Tapi di Islam tak boleh. Itu haram. Dia bertentangan dengan sifat-sifat akhlak Islam. Itu ada perbezaan. Akhlak. Moral. Kalau kita boleh jaga anak kita dengan akhlak, dengan hormat, beradab, makan, bagaimana, semuanya ada. Kita dari Islam daripada nak tidur malam membaca, bangun pagi membaca. Kita dengan taharah, dengan bersuci apa semua tu ada, ambil sembahyang macam mana. Banyak tu. Yang dalam fiqh Islam itu. Ada. Fiqh tu betul syariat lah. Tapi kalau kita nak mendekat hati kita pula, kalbu kita dengan Allah, pandang Allah. Kita kena belajar juga tasawuf. Akan melengkap lagi akhlak itu. Ilmu tasawuf, ilmu usuluddin misalnya. Asas basic. Kalau kita dah ramai ustaz-ustaz kita sekarang. Buka TV pun, kita dah boleh tengok. Jadi keluarga, harus begitu. Yang bayar 5-6 tahun, boleh ajar kira-kira kepada mereka. Boleh ajar. Jadi umur 9 tahun, mereka dah khatam Quran. Mereka boleh hafalkan beberapa surah utama. Sekurang-kurangnya, untuk hafalan untuk solat tu, dah ada. Sebab solat itu penting. Saya dah katakan tadi, kalau kita tengok suratul Baqarah, mula lagi boleh kata, kitab ini tiada kerugian bagi mereka memang capai takwa. Kita semua beriman, tapi takwa belum tentu. Sebab itu Tuhan menilai itu kita takwa. Selain daripada rahmat. Alladhina yu'minuna bil ghaib, daripada benda ghaib. Kalau itu minus salat, memang tak perlu yang mendirikan solat. Solat dia bersama kena tadi. Dan memberikan sedekah. Daripada sama sedekah sebagai wajib, daripada bentuk zakat atau fitrah. Ataupun sedekah kita infak dalam COVID kita bersedekah. Banyak orang tak ada kerja, banyak orang ni. Tolong-menolong satu sama lain. Jadi kita keluarga kita tu jadi keluarga sakinah. Keluarga yang bahagia dan sebagainya. Ajar anak kita untuk menghulurkan RM1 pada orang datang ke rumah kita kerana nak minta sedekah. Dengan tu dia akan terikut. Sampai dia besar, dia tak akan kedekut, tak akan basih. Begitu juga. Begitulah. Bila kita menghormati orang, dia tak akan sombong. Bila kita mengajar anak-anak kita, keluarga tu kena jadi keluarga sakinah. Allah mengambil panduan untuk orang Islam daripada Al-Quran juga daripada hadis. Untuk masyarakat terbanyak, tentu sekali hormat menghormati. Ada jiwa perpaduan. Mereka menyembah apa saja mereka jembah. Itu hak mereka dari segi perayaan. Itulah hukum ada. Mereka tak mau. Tapi jangan ganggu kami. Itu penting. Jangan ganggu kami. Kita akan buat. Kita akan sembah apa yang mereka sembah. Itu juga. Dan kita juga mengatakan dari segi akidah. Anak-anak kita kena ajar. Supaya mereka nanti tidak menjadi murtad dan sebagainya. Qul Allahu ahad. Jadi mereka faham. Katakanlah, ya Muhammad, Allah itu satu. Dia tidak dua, tidak ada tiga. Dia tidak ada trinity. Allah itu satu. Dia tidak lahir, dia tidak beranak, tidak beranakkan. Jadi semua tak ada yang besar dia sebab baju Allah dalam sifat 20 ni misalnya. Kita dah dengar tu. Satu lagi apa? Itu kata dari segi pendidikan agama. Lalu kalau pergi keluar pada masyarakat ialah pendidikan budaya. Cultural education. Jadi semua juga daripada kita pun kalau kita lihat pendidikan budaya, pada kita lahir dulu kita tengok, oh ini ada bersyukur, ada memberikan nama, ada juga buat akikah, dan menjadi budaya dari segi Melayu dan juga kita. Kesyukuran itu ada. Agama lain pun mungkin juga ada, mereka juga buat penduri dan sebagainya. Begitu. Pendidikan budaya itu ada nilai baik, nilai tak baik, mahmudah, mazmumah. Dalam Islam kata begini dan budaya Melayu dia sama. Bila Islam dah masuk sini, banyak pantun-pantun juga masih
masih ditulis. Ini kebijaksanaan masyarakat. Yang benar satu lagi, kita adalah kebijaksanaan. Bagaimana anak-anak kita ada kebijaksanaan untuk menilai. Bagaimana orang dulu melihat alam, maka dia turun dalam pantun. Turun sekarang kita lihat dalam sajak. Bagaimana membuat syair misalnya. Ibarat itibar. Kalau kita atas syair perahu Hamzah Fasuri tu, ibarat kita akan hidup akan mati. Kadang kita lupa akan mati. Hari-hari kita tengok orang mati, kita lupa bahawa kita juga akan mati. Sebab tu in kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu bahawa setiap bernafas, tak ada bernafas, nafsin bernafas yang bernyawa. Mesti merasai mati. Bukan mesti mati, saya merasai mati itu. Jadi kalau kita boleh ajar anak kita itu, ingat kamu akan mati. Lihat jiran dah tak ada, ini tak ada. Mana kita tak rasa kita akan hidup selama. Mungkin kita tak akan sombong, tidak akan buat, tidak akan rosah, tidak akan menjadi pemimpin yang tak amanah atau semua tu dah ada semua dah dalam sifat-sifat Rasulullah. Sidq amanah, tak boleh patah. Amanah satu benda yang berat, jadi pemimpin juga berat, jadi Perdana Menteri berat, jadi menteri berat, jadi ketua jabatan berat, jadi ketua parah, jadi pengarah pun berat. Kalau kita duduk atas dasar itu, mana tidak berlaku perkara yang tidak baik, termasuk penyelewengan dan sebagainya. Sekarang benda itu berlaku. Boleh kata merata, Malaysia itu dah disebut sebagai salah satu negara yang besar koraknya. Korak ni bukan mula dari mana. Misalnya anak kita nak mandi sungai, dia makan kawan dia. Dia jangan bagi tahu. Mak saya ada mandi dengan you dengan mu hari ni awal. Saya kata awal kau pusing kau jalan ke. Lepas tu aku ilmu sama. Saya kata. Aku ilmu sama. Apa? Daripada start kalau aku balik. Aku mari sungai dengan mu. Ingat boyo ke apa rumah. Selamatan apa semua. Besar. Jadi kita kena berhati sama. Tidak senang. Pengalaman saya pun tidak senang. Tapi kita sebagai umat Islam mula dengan Al-Quran. Berkatnya Al-Quran. Mengaji Al-Quran. Anak-anak 7 tahun, 7 tahun belajar Al-Quran. Begitu. Jadi kita Islam membina keluarga baru kita membina. Tidak ada imbangan itu. Antara agama dengan budaya. Itu Melayu. Agama dah. Orang lain mungkin dengan ilmu falsafah dengan agama. Mereka semua agama mengajar kebaikan. Cuma berbeza ialah soal akidah. Tidak terima lagi kita itu adalah soal akidah. Kalau syirik itu besar, bagus syirik khafi, syirik yang kecil pun. Kadang-kadang budak di atas jalan pun, mojo lah aku ada, aku dah tarik dia, tidak menyebabkan kau lari, budak tu. Situ pun ada usul tak tu. Kita mengajar anak kita tu, kejujuran, keikhlasan, lagu mana. Ini contoh-contoh yang baik. Begitulah. Baik. Okey, terima kasih Datuk kata terima kasih. huraian tersebut. Okey Datuk, ada satu lagi soalan Datuk. Okey. Ada satu lagi soalan ni, dia tanya yang berbahagia Datuk, apakah mungkin generasi masa kini semakin hilang semangat patriotisme kerana mereka banyak dikelirukan oleh spekulasi dan provokasi banyak pihak dalam penghayatan peradaban negara. Ini adalah berikutan banyak berita dan maklumat palsu yang diviralkan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab. Apa pandangan yang berbahagia Datuk? Pertama, itu memang akan berlaku. Apa yang dia duga itu akan berlaku. Pertama, mereka yang membuat berita palsu dan sebagainya itu kena insafkan diri. Jangan buat menyebar yang palsu ataupun yang fake tadilah. Ini memang banyak yang dia sebut tu betul. Berlaku juga sekarang. Inilah bahana daripada teknologi maklumat ni, ICT ni. Dulu tak ada. Pasal kita dulu tak ada. Cuma kena berarti jauh. Nak pergi Kota Baru pun satu waktu naik basikal pun payah dah daripada Pasir Putih. Misalnya, begitu juga dulu. Satu tahun 60 semasa ada ferry di negara. Saya pergi Jetih, rumah saya pun di Pasir Akar. Naik ferry di Jetih tu. Naik ferry, gratis basikal dengan basikal sekali naik ferry. Misalnya. Itu tahun 60. Mana penjualan kita ni baru. Baru pun laju Malaysia ni. Laju. Infrastruktur laju. First class kan. Kelas pertama infrastruktur. Bangunan-bangunan yang indah. Dengan pusat pentadbiran Putrajaya. Sangat bagus. Tapi apakah minda kita ni kelas pertama juga. Sebenarnya kelas pertama mengenai infrastruktur. Dulu pernah dikatakan kita ni first class infrastruktur. But third class mind Malaysia ni. Begitu. Itu satulah. Kita lihat itu. Kemudian saya kata tadi. Jadi saya kata tadi. Orang-orang yang buat infrastruktur ni cuba. Saya kata sebagai Islam, kalau fitnah memang berdosa. Berdosa besar. Malam dalam surah Al-Qadr sebut, fitnah macam gayanya seperti kita bunuh orang juga. Ini bahayanya besar. Jadi kita kena berhati-hati. Tapi masalah kita generasi muda pula,
kita berbelah bagi kerana sistem pendidikan kita ni banyak. Satu, lokasi di mana kita belajar. Yang kedua, konteks pendidikan. Konteks pendidikan di Malaysia ni ada dua pula sistem. Satu, vernakular, sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan ni. Kita tidak tahu apakah konten mereka tu yang mengajar moral dan akhlak. Sebenarnya kita nak ajar dalam sistem pendidikan kebangsaan. Satu, yang terdidik dalam negeri. Ada dua cabang di situ. Kemudian satu lagi yang terdidik di Barat dan juga di Timur Tengah. Ramai ustaz-ustaz kita ni belajar di Mesir ataupun di Jordan. Ada juga pergi ke Afrika Selatan, pergi ke Pakistan ataupun di Dioban ataupun di India. Jadi konten juga tu berbeza. Jadi mereka datang dengan persepsi mereka. Sebab tu aliran politik pada awal dulu, pengaruh mereka yang belajar di Pakistan atau belajar di Mesir, pergi kepada pemikiran yang bercorak keagamaan. Maka mereka milih satu parti yang berjuang ke agama. Satu lagi yang belajar di Barat atau juga belajar di sini. So dia memilih kenegaraan itu berasaskan kebangsaan yang tidak disukai oleh mereka belajar segi pendidikan Islam. Tadi, atau satu lagi itu di Barat. Barat itu belajar di mana? Kebanyakan di England atau Amerika Syarikat. Jadi dua persepsi, tiga persepsi di situ. Kemudian sekolah-sekolah dalam negeri juga ada juga sekolah-sekolah agama. Jadi tahap taraf itu juga sudah berbeza di situ. Jadi kalau kita tata peringkat yang saudara sebut tadi rukun negara, sebut tadi teraja-raja, sistem merintah, mereka kosong walaupun mereka dapat ilmu yang tinggi. Sampai di Amerika, sampai di gelar balik dengan PhD, dengan apa-apa pun. Tapi kerana asas pada pendidikan kenegaraan tidak kuat dalam sistem pendidikan. Inilah jadi sekarang. Kita akan terima sekarang ni lah. Generasi muda memang keliru. Memang keliru. Apabila bila adanya pengaruh politik, perkauman dan kepentingan diri dan nafsu-nafsi sekarang ini. Anak muda akan terpengaruh. Dan pemimpin pula, pemimpin yang lama lagi. Pilihan raya akan datang pada saya tukar lah. Lebih pada separuh bagi orang muda pegang. Yang faham. Orang muda yang cerdik pandai. Kita ramai orang cerdik sekarang. Setengah tu orang politik daripada merdeka lagi. Sekarang pun dah umur 80 lebih, 90 pun ada. Jadi kita ada satu panduan. Supaya akhirnya generasi muda akan mengambil alih. Tapi generasi muda juga adalah yang berakhlak. Kalau Islam, dia nak kuat akidah dia. Jangan sebab baru jalan terpengaruh dengan tribalism, dengan LGBT, mempertahankan LGBT dan sebagainya. Tak boleh. Sisi Islam tu adalah yang haram-haram, yang halal-halal. Walaupun ada beberapa konteks hukumnya. Itu para ijtihad lah, para ulama. Kalau kita ada. Jadi sebab itu saya rasa pendidikan itu adalah yang sangat penting. Sebab itu kalau kata rental Islam dulu dah ni. Runtuhkan. Satu, sistem keluarga. Yang kita dah bagus apa semua ni dulu ni. Yang kedua, sistem pendidikan. Jadi pimpinan pendidikan. Tak kira lah menteri ke pegawai. Ramai pegawai bijak pandai. Waktu saya duduk di kementerian tu banyak masuk dalam istilah pengarah apa semua pun. Yang pegang sisi yang tinggi. Mengkaji semula. Jangan ikut je aliran. Kalau dasar dulu sudah baik, yang perlu berubah ialah kaedah dan strategi pendekatan. Bagaimana negara maju buat, Jepun, Korea, Perancis, Jerman. Asas struktur tiang tu dia tak ubah. Yang dia ubah adalah persekitaran. Kalau kita lemah dalam bahasa Inggeris, PMP lah kita kata. Pendidikan apa ni, pengajaran dan pelajaran kena ubah. Packing tu. Jadi pandai kita tu kena duduk, review. Pada saya mungkin saya dah sampai masanya kurikulum pendidikan nasional. Dipindah. Takut timbul masalah dengan berbagai kampus. Buat satu modul. Walaupun di sekolah vernakular yang masih dibenarkan, itu ambil modul ini. Ambil modul. Satu modul. Kurikulum pendidikan nasional. Bidang apa? Kaji balik. Sastra dalam kosan ni bukan hanya untuk belajar sastra begitu. Dia kena untuk cari pemikiran daripada situ. Jadi itu juga bahagian daripada mendidik. Pendidikan budaya je lah. Cultural education tu salah satu adalah sastra. Sekarang ni kita tengok kelompok yang samanya. Kita ada syok sikit baca puisi sana, baca puisi sini. Teater sana, teater sini. Saya pernah pergi ke Rusia, pernah pergi ke Amerika, pernah pergi ke China, pernah pergi ke Vienna. Saya lihat bagaimana apresiasi terhadap seni mereka. Kita dengan t-shirt tu kita masuk dewan. Tengok persembahan seni. Persembahan seni mereka sangat baik. Kalau tengok opera macam bangsawan kita dah nak mati tu. Kemudian kebudayaan pun tak lihat balik. Cantik tu. Begitu juga seni-seni kita lihat. Orkestra mereka, soprano mereka, muzik orkestra menyanyi lagu-lagu sangat patriotik. Kalau kita ada orkestra simfoni kita, mengkaji balik semua lagu-lagu P.Ramlee, digubah semula dalam simfoni, philharmonic pada saya, kemudian yang mereka buat,
apresiasi tinggi yang terjadi dalam sini. Seni teater yang baik. Dulu turun naik. Tapi kena lawan Broadway di New York. Saya pernah tengok Broadway. Masa saya muda, 30 tahun lebih, saya dijemput oleh kerajaan mereka kerana saya pengarah Kedayak. Waktu itu saya nak buat Memorial Piramli. Saya pengurusi. Arwah Datuk Zakiah, sekretariat pengurusi. Saya pengurusi tak kuasa besar. Umur 36 saya waktu itu. Nak tengok mana, saya pergi sampai ke Memphis. Nak tengok Memorial Museum Elvis Presley. Sebab dia seniman. Piramli pun seniman. Belilah rumah. Waktu itu ekonomi merosot. Waktu itu. Dan minta kerajaan negeri, waktu itu Datuk Mak kita, Mak Yaakob, Menteri Besar Kelantan, dia bagi 20,000. Kemudian 100,000 daripada Sarawak. Nak beli rumah Piramli tu. Dan rekod saya tu ada di situ. Jadi, akhirnya kita ada. Maknanya, memorial ni adalah satu penghormatan. Macam ada Memorial Tun Razak, Memorial Tunku Abdul Rahman dan sebagainya. Tokoh-tokoh besar negara. Tapi kita tidak beri apresiasi. Saya pernah tengok ini semua ni. Waktu saya pergi ke Rusia, mereka bawa saya pergi ke Leningrad. Museum besar dunia. Di bawah tanah. Semua koleksi zaman Cleopatra. Dengan anting ini, gelang dia. Sangat halus. Tengok berapa ratus tahun sebelum Messi. Sangat halus. Dia buat. Kita pertukangan begitu pun sudah hilang. Emas apa perak di Kelantan pun dah mula dah hilang. Jadi kemahiran kita, pandai kita mula dah hilang. Kepandaian kita. Jadi kemahiran. Begitulah lebih kurang. Jadi maknanya sekarang ni generasi muda harus melihat semua ni sebagai bandingan, sebagai kajian, dan juga pimpinan yang melihat isu-isu dan masalah yang sedang dihadapi oleh generasi muda sekarang, termasuk keruntuhan moral, sehingga boleh menghilangkan jati diri bangsa sendiri. Ya. Terima kasih Datuk di atas jawapan pada saya. Panjang jawab. Cuma saya ingin memetik satu ayat Al-Quran Datuk mengenai peristiwa ini, iaitu ayat pada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut. Jadi Allah SWT telah memberikan panduan pada kita bagaimana untuk kita menerima ataupun tidak suatu berita, hendaklah kita tabayun ataupun kita sediki dengan betul seperti mana yang disampaikan oleh Datuk sebentar tadi. Jadi betul. Alhamdulillah kita sebenarnya ada lagi soalan Datuk, tetapi kita dah berada di hujung rancangan. Masa begitu mencemburi kita Datuk. Jadi pada saya apa yang kita bincangkan hari ini sekurang-kurangnya dan setidak-tidaknya kita dapat mengetahui di manakah kedudukan kita hari ini, dan dia dapat beri satu kesedaran kepada kita tentang negara kita ini satu benda yang sangat berharga. Di sinilah kita hidup, di sinilah kita berbakti, di sinilah kita nak lihat anak cucu kita, generasi kita akan datang terus menikmati nikmat kebahagiaan, nikmat kehidupan yang bahagia seperti mana kita kecapi hari ini. Jadi kita haruslah mengajar, mendidik mereka supaya mereka juga dapat nikmat sama seperti apa yang kita dapat pada hari ini. Dan sekali lagi yang bagi Datuk, saya ucapkan terima kasih banyak orang Datuk. Dan sebelum saya menamatkan ini, saya minta untuk Datuk buat rumusan Datuk. Buat rumusan kepada bincangkan kita hari ini tentang semangat perlulikah anak muda. Silakan Datuk dalam 3 minit Datuk untuk Datuk buat rumusan. Okey, insyaAllah. Saya nak sebut satu ya. Kalau kita tengok dalam percaturan politik semasa di kalangan pimpinan negara, anak-anak muda dah harus melihat ini. Saya nak rekas je dengan dukungan kewarasan, rasionalisme tadi kena ada. Tadi lah yang ayat Quran tadi pun sudah ada panduan di situ dah pada orang fasik yang kita dah dengar sehingga kita siasat betul. Kerana itu akan mendatang fitnah. Satu, rasionalisme. Yang kedua, intellectualism. Yang ketiga, kesatuan fikir. Ada wahdatul fikr tu kena ada. Jadi gerakan intelektual itu sewajarnya dapat mampu mempertahankan struktur dan sistem. Kita berasas pada ilmu. Nilai-nilai budaya kita. Yang kedua, saya ringkas nak sebut kita di sini ialah kita bila ada patriotism, hidup mati kita. Maknanya kita kena rela berputih mata untuk mempertahankan negara. Yang ketiga dan empat ni saya nak baca apa saya tulis. Sesuatu peradaban tidak terbina tanpa akal budi dan tahap intelektualisme yang tinggi pada mana-mana bangsa sekalipun. Semakin tinggi tahap intelektualisme dan akal budi mereka, maka akan semakin tinggi pencapaian kemajuan peradaban bangsa itu. Bangsa yang mencipta, sama ada mencipta berasaskan sumber sendiri, keupayaan sendiri,
atau secara meniru tetap boleh meraihkan hak kepunyaan bangsa itu. Kemajuan bangsa itu akan terus meningkat. Saya baca satu lagi. Nikmat kemerdekaan yang dikecapi, yang kita capai, yang kita gapai sekarang ini dapat dipertahankan jika setiap rakyat, bukan sahaja orang muda, mempunyai nilai patriotisme yang tinggi. Dengan kejayaan memupuk kesatuan, persefahaman dan kerjasama tadi dan berbagai sains tadi saya sebelum mengingat Espiridion ini kesatuan tadi, maka banyak perkara boleh nampakkan demi negara dan kenegaraan. Kena faham konsep negara dan kenegaraan saya sebut awal tadi. Dan cara sumbangan asal dengan penuh kejujuran, balik pada jujuran dia ikhlas. Ikhlas memang dituntut oleh agama. Memang merupakan sesuatu yang patriotik. Kita di kelas pun, kita dah jujur pun, itu dah sudah menunjukkan satu sifat patriotisme kita. Kita ingin lihat kemajuan bangsa dan negara sendiri tidak dipandang hina. Wallahualam. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk atas rumusan mengenai pembicaraan kita semangat patriotisme pedulikan anak muda. Terima kasih Datuk yang tersangat daripada saya dan pihak Badan Pustaka Awam Kelantan kerana Datuk sudi menjadi tetamu kita hari ini. Bukan senang nak dapat Datuk untuk berkongsi segala macam pengalaman dan juga ilmu yang ada pada Datuk dicurahkan pada hari ini. Pihak kami di sini berharap apa yang Datuk curahkan hari ini dapat diambil fikir dan dapat kita ambil pelajaran dan bagaimana untuk kita menjadikan sebuah bangsa yang terus mempunyai peradaban dan dapat mempertahankan kemerdekaan yang begitu indah ini, insya-Allah Datuk. Jadi kepada semua penonton-penonton program kita pada hari ini, kita telah memberikan link sijil sebentar tadi. Harap semua dapat isi kerana selepas daripada program ini tamat, 15 minit selepas tamat program ini kita akan tutup link tersebut. Anda akan dapat CJ lah kepada yang menonton program kita hari ini. Jadi saya akan bacakan beberapa soalan. Soalan kuis kita pada hari ini. Sila tuan-tuan semua penonton kita bersedia dengan pen, kertas dan untuk mencatat soalan kita hari ini. Konsepnya siapa cepat hantar dan tepat. Ya. Cepat, kalau tak tepat kita tak terima. Cepat dan tepat maka dialah akan jadi pemenangnya. Jadi kuis ini boleh dihantar selepas saya baca soalan saja, boleh terus hantar dan kita hanya menerima jawapan 1 jam selepas program. Mana hantar boleh terus, tapi yang last kali nak hantar selepas 1 jam baru kita akan terima jawapan-jawapan tersebut. Jadi tuan-tuan sudah bersediakah untuk soalan kita? Okey, soalan pertama, siapakah ahli panel yang berbahagia kita pada hari ini? Siapakah ahli panel? Bila saya tanya siapakah, seperti biasa bukan saja namanya, tapi kena tahu apakah sumbangan-sumbangannya dan siapakah dia yang sebenarnya, apakah pengalamannya. Jadi soalan pertama, siapakah ahli panel yang berbahagia kita pada hari ini? Okey, soalan yang kedua, ini memang kena tengoklah video kita ni, kena ulang balik. Kalau tak jumpa jawapannya, kena ulang dan jawapannya memang ada. 3 perkara yang disebutkan oleh yang berbahagia ahli panel kita pada hari ini. 3 perkara yang akan ataupun strategi, 3 perkara yang digunakan oleh orientalis, orientalis barat terutamanya untuk meruntuhkan tamadun sesebuah negara. 3 perkara yang digunakan atau strategi yang digunakan oleh orientalis untuk meruntuhkan tamadun sesebuah negara. 3 perkara ya. Boleh ke? Tulis ya. 3 perkara yang digunakan oleh orientalis untuk meruntuhkan tamadun sesebuah negara. Ini perlu kita ketahui dan sangat penting. Yang ketiga, soalan yang ketiga, 3 perkara utama. 3 perkara utama mengikut pendidikan Islam. 3 perkara utama yang digariskan oleh Islam untuk membina sebuah keluarga yang bahagia. Sebuah keluarga yang mempunyai ketamadunan yang tinggi. 3 perkara utama untuk membina keluarga mengikut pandangan Islam. Jadi itu 3 soalan kita pada hari ini. Diharap tuan-tuan yang menonton dapat menulis soalan dan dapat menghantar jawapan dengan kadar segera. Jadi soalan-soalan jawapan itu perlu PM ya.
private message ya, bukan tulis dekat ruangan komen. Private message ke Facebook PPAK. Kita akan umumkan pemenang nanti pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Dan saya selaku moderator pada hari ini sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk hari ini kerana sudi bersama dengan kita. Dan kami di sini juga bersama kru-kru saya di sini mengucapkan berbanyak maaf sekiranya sepanjang kami mengendalikan program pada hari ini ada kesilapan teknikal, ada perkataan-perkataan yang kurang bersesuaian yang menyentuh mana-mana pihak. Tapi yakinlah apa yang kami buat di sini adalah untuk memberi kesedaran. Untuk memberi kesedaran supaya kita tahu, kita sedar di manakah kita berada pada hari ini, dan kita nak supaya negara kita ni dapat terus dibina, generasi-generasi yang akan datang peduli tentang keutamaan negara kita, kerana kita mahu anak-anak kita, generasi yang akan datang juga dapat teruskan kedaulatan, kemerdekaan negara kita dan menikmati kebahagiaan hasil daripada kemerdekaan perjuangan orang dahulu-dulu. InsyaAllah. Setakat ini sahaja hari ini. Semoga kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang dan semoga pihak kami dapat terus memberikan program-program yang dapat memberi pendidikan dan maklumat yang tepat kepada masyarakat, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay,